Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ni kita bertemu dalam siri live Facebook. Dan pada malam ni ana tak sambung perbincangan yang selalu kita buat pada tiap-tiap malam, iaitu kita baca tafsir surah Al-Kahfi. Pada malam ni insya-Allah ana cuba nak respon terhadap kekeliruan yang telah dibangkitkan ataupun kerancuan yang telah dibangkitkan oleh Ustaz Muhib Khuli. Anda tak tahu sebutan nama betul dia, cumanya anda duk dengar orang duk bagi tahu nama dia Muhib Khuli lah, yang anda namakan sebagai syekh daripada Syria ni. Yang dia telah menulis salah satu status dia di dalam Facebook ataupun Twitter tak silap anda, yang mana dia ada menggambarkan tentang mana nak didahulukan antara Quran hadis ataupun usul fiqh. Jadi bila statement tu keluar begitu, maka di situ tu sebenarnya secara tak langsung bagi orang yang mendalami ilmu usul fiqh, mereka akan dapat rasakan bahawasanya di situ ada kekeliruan besar yang cuba dibangkitkan oleh Ustaz Muhib Khuli. Dan rupa-rupanya ada sebilangan peminat-peminat beliau yang mengikuti kupasan-kupasan beliau yang memang terpengaruh. Bahkan mereka merasakan bahawasanya usul fiqh dengan Quran hadis ni adalah satu entiti yang setara. Jadi di situ macamlah kita kata sumber agama Islam itu adalah Quran hadis, ada satu lagi usul fiqh. Padahal usul fiqh dengan Quran hadis tu dua tajuk yang berbeza sebenarnya. Yang ana ada tulis kat dalam mana punya Facebook, yang ana sebut tentang perbezaan dia umpama durian dengan parang. Kalau kita nak makan durian, durian itu makanan, kita nak makan durian itu, dia mesti ada cara untuk kita nak belah tu kan. Dia bukan terus ranggah dengan duri-duri macam tu, tapi dia ada cara dia. Kita nak buka dia, cara kita nak guna parang dia masa kita nak nak tebuk tu kat mana kan. Dia ada cara dia, mekanisme. Itu yang perbezaan di antara Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan usul fiqh. Begitu juga kalau kita nak buat analogi ataupun pemisalan lain, seperti seperti mana orang yang menyembelih lembu, daging itu mentah, lepas tu ada tukang masak pula. Jadi usul fiqh ni dia macam tukang masak tu lah. Dia bukan kita tu makan daging mentah macam tu. Kalau orang menolak usul fiqh ni, umpama orang ambil daging mentah tu dia terus makan. Dia makan daging mentah, dia tak masak. Kalau ada orang masak, dia akan kata benda ni lah bid'ah. Ini sebenarnya orang gagal nak faham tentang dua, satu dipanggil nas, satu lagi dipanggil usul fiqh. Usul fiqh ni di bawah kategori alat lah. Dia adalah ilmu alat, macam mana kita nak memahami Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang betul. Itulah yang permulaan yang mungkin kita kena faham di sebalik statement yang telah dikemukakan oleh Ustaz Muhib Khuli tersebut. Baik. Itu yang pertama. Mungkin anda akan pergi dulu segi macam mana usul fiqh ni boleh timbul lah. Okey, kita boleh orang akan bangkitkan satu persoalan. Apa itu usul fiqh? Usul fiqh ni kalau kita buka dalam kitab-kitab usul fiqh, mereka akan mendefinisikan usul fiqh ni mesti ada tiga perkara. Yang pertama ni dia mesti ada al-hukmu bil qawaid al-kulliyah. Dia mesti hukum yang berkaitan dengan kaedah-kaedah umum. Kaedah-kaedah umum. Satu. Yang kedua, sifatnya yatawassalu biha ila istimbati al-ahkami asy-syar'iyyati al-amaliyati. Dia kaedah-kaedah umum yang boleh menghubungkan kita kepada mengistimbatkan hukum, mengeluarkan hukum daripada syariat yang berbentuk amalan. Lepas tu yang ketiga, dia mesti min adillatihi at-tafsiliyah, daripada dalil-dalilnya yang detail. Dia tiga perkara. Yang pertama, dia mesti hukum yang bersifat umum. Contohnya al-amru yadullu ala wujub. Suruhan itu hukumnya adalah wajib. Jadi Quran kata aqimus solah, dirikan sembahyang. Itu ayat Quran. Lepas tu jadi kaedah umum. Kaedah umum tersebut al-amru yadullu ala wujub. Suruhan menjadi dalil atas kewajipan. Jadi bila sebut suruhan menjadi dalil atas kewajipan, yang tu dipanggil qawaid kulliyah, kaedah umum. Yang mana kaedah umum ni dia bukan semata-mata adaptasi kepada yang khusus solat je, tapi dia boleh adaptasi pada beberapa tajuk yang lain. Puasa, zakat, apa tu pulang je lah.
Yang tu dikatakan al-qawaid al-kulliyah. Kaedah-kaedah yang boleh diamalkan secara banyak lah. Kulli, secara umum kan. Begitu. Lepas tu dia menghubungkan kepada bagaimana nak mengeluarkan hukum. Mengeluarkan hukum. Maksudnya, Al-Quran, hadis Nabi SAW itu, dia banyak tau. Lepas tu macam mana ulama' dia tengok ayat Quran ataupun hadis tu, dia nak faham. Bila faham, dia nak menyimpulkan. Nak menyimpulkan hukum yang daripada Quran hadis itu dipanggil sebagai al-istinbat. Ataupun termalin dipanggil al-istikhraj. Mengeluarkan hukum. Bila mengeluarkan hukum, dan keluarkan hukum itu min adillati at-tafsiliyah, daripada dalil-dalil yang terperinci. Tafsil. Tafsil ni terperinci lah. Secara detail. Itu dikatakan sebagai ilmu usul fiqh. Jadi bila kita faham definisi usul fiqh itu, kita akan nampak usul fiqh ni dia bukan sumber hukum. Bukan. Usul fiqh ni dia bukan sumber hukum. Al-Quran, hadis Nabi SAW itu sumber hukum. Tapi bila sebut usul fiqh, dia adalah kaedah-kaedah ataupun alat-alat bagaimana kita nak mengeluarkan hukum daripada Quran dan hadis Nabi SAW. Kalau kita faham definisi itu, kita tak akan kata dah bahawasanya apabila bertembur di antara usul fiqh dengan Al-Quran, kita nak dahulukan yang mana. Dia tak akan timbul yang tu. Kalau ada orang terbangkitkan soalan macam tu, nampak sangat dia tak reti. Nampak sangat dia tak faham apa itu usul fiqh, apa itu Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Itu definisi dia, permulaan. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita nak bangkit segi sejarah penulisan ramai, boleh dikatakan hampir semua ulama-ulama Islam mengatakan pemula bagi pembukuan, tadwin, ilmu usul fiqh ni adalah Al-Imam Asy-Syafi'i rahmatullah alaih. Itu ma'ruf dah, ma'ruf kan. Walaupun ada pertikaian, tapi secara ma'rufnya orang akan mengatakan awwalu man dawwana ilma usulil fiqh huwa al-Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Orang yang mula-mula sekali yang pergi tadwinkan ilmu usul fiqh ni adalah al-Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Mengikut ceritanya lah, wallahu alam, berdasarkan kepada apa yang diceritakan dalam banyak riwayat-riwayat yang punya sanad yang dipercayai. Kononnya kalau kita ingat dulu, ada seorang ulama hadis pada zaman dahulu yang satu zaman dengan al-Imam Syafi'i. Namanya Abdul Rahman bin Mahdi. Abdul Rahman bin Mahdi ni ulama hadis yang cukup hebat, alim dalam bidang ilmu hadis Nabi SAW. Tapi bila dia banyak sangat hadis Nabi SAW, makanya di situ dia timbul masalah. Macam mana kita nak istimbatkan hukum? Macam mana kita nak memahami nas-nas hadis Nabi untuk mengukuhkan hukum? Dia jadi problem. Hadis banyak dah. Dia hafal hadis, dia ingat hadis sanad mata. Memang dia terror dah. Tapi bila timbul, dia nak mengeluarkan hukum. Itu jadi masalah. Maka dia telah menulis satu surat kepada Al-Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Untuk Imam Syafi'i rahmatullah alaih bagi penjelasan kepada dia. Untuk dia nak faham, dia nak tahu cara untuk kita mengeluarkan hukum daripada hadis Nabi SAW. Dia tulis surat. Jadi surat yang dihantar oleh Al-Imam Abdul Rahman bin Al-Mahdi itu kepada Al-Imam Syafi'i rahmatullah alaih itu diketahui oleh seorang lagi ulama namanya Al-Imam Ali bin Madini. Dan dia satu zaman Imam Syafi'i dah dekat dengan Al-Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Dia berjumpa dengan Al-Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Dia bagi tahu supaya Imam Syafi'i ni tulis perkara ni secara tersusun. Maka di situlah Imam Syafi'i pun menulis kitab yang dinamakan sebagai Ar-Risalah. Cuma di situ adalah perdebatan. Ada orang kata betul ke Imam Syafi'i tulis kitab tu, ataupun sebenarnya Imam Syafi'i dia bukan menulis, dia syarah, lepas tu ada murid dia menulis. Itu berlakulah perbezaan dakwaan berdasarkan kepada kajian-kajian ilmu. Itu anda tak nak bincang pada hari ini, itu biar orang lain bincang. Jadi kita akan nampak boleh dikatakan penulisan permulaan bagi orang yang menulis ilmu usul fiqh ni dikatakan sebagai Al-Imam Asy-Syafi'i rahmatullah alaih. Cuma di sana ada berlaku pertikaian. Ada orang kata sebenarnya sebelum tu dah ada imam-imam lain yang telah menulis ilmu usul fiqh. Tetapi dia bukan menulis secara tersusun dalam sebuah kitab. Tetapi dia tulis dalam kitab perbincangan fiqh. Tapi celah-celah tu dimasukkan kaedah-kaedah usul fiqh. Contohnya ada orang dakwa yang lebih awal daripada Imam Syafi'i ini adalah Al-Imam Abu Yusuf. Imam Yusuf ni adalah murid kepada Al-Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi. Tapi walau bagaimanapun benda tu bukan ditulis secara tersusun sebuah kitab yang dinamakan usul fiqh. Tak. Dia hanya tulis kitab-kitab fiqh. Lepas tu celah-celah tu ada dimasukkan beberapa kaedah-kaedah usul fiqh. Tapi bila kita nak pergi daripada kitab khusus yang cerita tentang usul fiqh ni, boleh dikatakan pemulanya adalah kitab Ar-Risalah yang ditulis oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahmatullah alaih. Jadi kalau kita faham daripada cerita yang kita tengok ni, yang diceritakan dalam riwayat-riwayat ini, kita akan nampak sebenarnya ulama-ulama hadis terdahulu, mereka pun terlalu memerlukan kepada ilmu usul fiqh.
Bahkan yang kita namakan sebagai ilmu usulul hadis. Bila orang belajar hadis, dia akan belajar mustalahul hadis ataupun dia belajar usulul hadis. Bila kita belajar usulul hadis, dia ada kaedah yang namakan sebagai ad-dirayah, ar-dirayah, ar-riwayah, ad-dirayah. Ar-riwayah dan ad-dirayah. Perbincangan dirayah-riwayah ni memang panjang. Kita tak bincang pada hari ni. Mungkin kita bincang pada waktu lain. Jadi sebenarnya yang dikatakan asal bagi wacana tentang ilmu usulul hadis ataupun mustalahul hadis itu pun dimulakan oleh Al-Imam Syafi'i rahmatullah alaih dalam satu bab tertentu di dalam kitab Ar-Risalah. Cuma mungkinlah tak mendalam seperti mana telah dibincangkan ulama-ulama kemudian. Seperti mana telah dibincangkan oleh Al-Imam Ibn Salah dan sebagainya lah. Al-Hakim, Al-Mustadrak dan sebagainya. Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak dan sebagainya lah. Jadi, tapi secara dasarnya sebenarnya boleh dikatakan pemula yang mencetuskan ilmu untuk kita memahami hadis Nabi SAW itu sahih ke, dhaif ke, ataupun mutaakhirin istilah hasan dan sebagainya. Itu tu pun pemula pacaknya bermula daripada ilmu usul fiqh yang telah diasaskan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahmatullah alaih. Itu kita kena faham segi pensejarahan tentang ilmu usul fiqh. Yang keduanya, yang anda mungkin nak cerita juga tentang usul fiqh. Dia, kenapa orang panggil usul fiqh? Kenapa orang tak kata usulul tafsir ataupun usulul fahmi? Kita kena ingat, sebenarnya kalau orang belajar dalam ilmu tradisi Islam ni, dia akan jumpa beberapa terma. Usul dan al-fiqh. Dan fiqh tu pula, sebenarnya apa makna fiqh itu pula? Usul tu dasar lah. Kalau kita nisbahkan pokok, akar tu. Kalau kita nisbahkan rumah, kita punya konkrit rumah. Itu panggil usul. Usul. Jadi rumah ini, dia akan berdiri tegak kalau konkritnya kukuh. Kalau konkrit ni tak kukuh, rumah ni kita buat, angin tiup, tumbang. Kan? Kalau konkritnya tak kukuh, kita buat bangunan, lepas tu kalau tinggi-tinggi, dia akan goyang, runtuh. Jadi usul tu umpama akar tu. Umpama akar. Kalau pokok, umpama akar. Kalau rumah umpama konkrit. Jadi konkrit yang kukuh menyebabkan bangunan pun kukuh. Al-fiqh itu pula adalah al-fahmul amiq. Pemahaman secara mendalam. Dia faham ni ada banyak kategori. Kita ni kadang-kadang kita faham selapis. Tapi ada orang dia bukan faham selapis. Dia faham lebih 2-3 lapis dia faham. Jadi pemahaman selapis itu mungkin kita namakan sebagai al-fahmu. Tapi ada pemahaman lebih dalam tu. Dia panggil al-fiqhu. Al-fahmul amiq. Pemahaman secara mendalam. Jadi bila sebut usulul fiqh, bermaksud dia nak bincang fiqh itu bukan semata-mata bangunan tau. Dia nak cerita konkrit yang kukuh itu. Jadi kalau orang tu dia memahami usul fiqh itu, keluarlah hukum macam mana pun dia boleh faham kat mana hukum tu nak pergi. Tapi kalau kita tak belajar usul fiqh, hukum datang nanti dia akan kabur. Macam mana? Kat mana dasar dia? Okey, Quran hadis tu betul lah. Macam mana kaedah pemahaman dia? Jadi dia akan kabur. Maka di situ tu fiqh dia tak kukuh. Jadi fiqh itu akan jadi kukuh bila ada usul fiqh. Jadi kita akan nampak betapa pentingnya ilmu usul fiqh itu kerana dia umpama konkrit yang kukuh untuk bangunan yang kuat. Jadi kalau bangunan tu berdiri tegak, kukuh. Kenapa boleh kukuh? Sebab apabila konkritnya kuat. Itu yang mudah kita nak faham tentang ilmu usul fiqh. Jadi mungkin orang akan bangkit persoalan apa perlunya ilmu usul fiqh? Itu satu persoalan juga. Apa perlunya ilmu usul fiqh? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita nak mungkin nak buat analogi mudah. Kita ni kadang-kadang kita bercakap hari-hari tau. Kita bercakap hari-hari kita bercakap. Tapi pernah tak kita fikir dalam percakapan kita ni ada kaedah. Tetapi kita tak namakan kaedah. Makanya datanglah orang nama Aristotle. Dia pergi buat satu kaedah namanya ilmu mantik. Mantik tu ilmu logika. Rupa-rupa dia buat kaedah. Maka bila sebut ilmu kaedah tu, maka keluarlah terma dipanggil tasawur dan tasdik sebagai contoh. Apabila orang tu bercakap kepada kita satu benda, akan ada satu imajinasi dalam pemikiran kita. Tapi imajinasi kita tu apakah betul ataupun tidak, maka dia perlu kepada satu lagi namanya at-tasdiq. Itu dalam ilmu mantik lah. Lepas tu kita akan jumpa pula apa namakan sebagai qadiyah. Dia ada muqaddimatul kubra, muqaddimatul sughra, muqaddimatul kubra. Lepas tu ada an-natijah. Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Setiap bid'ah adalah sesat. Setiap sesat dalam neraka. Maksudnya apa dia? Setiap bid'ah masuk neraka. Macam tu kan? Jadi ada kaedah itu. Kaedah tu dia panggil muqaddimah sughra, muqaddimah kubra, natijah dia panggil. Sebenarnya yang kita kaedah-kaedah yang Aristotle buat tu sebenarnya hasil daripada kita nak bercakap hari-hari lah. Jadi kita bercakap hari-hari ni, makanya untuk dikaedahkan percakapan itu, maka dibuatlah satu ilmu yang namanya ilmu mantik. Bila orang bincang ilmu mantik, bermaksud kenapa perlunya ada ilmu mantik? Sebab kadang-kadang ada manusia dia bercakap kelihatannya logik tapi sebenarnya tak betul. Kelihatannya logik tapi tak betul. Anda buat misal contoh
Ataupun kalau kita nak namakan dalam perbincangan ilmu logik pada hari ini, dia panggil sebagai falasi. Ataupun dalam bahasa Arab panggil mughalatah. Mughalatah ni kelihatannya logik tapi tak logik sebenarnya. Kan? Nampaknya macam betul tapi tak betul sebenarnya. Contoh anda buat kita mungkin tengok Maharaja Lawak. Cerita Maharaja Lawak. Cerita Maharaja Lawak ni ada satu babak yang dilakukan oleh Nabil. Nabil ni cerita dia buat satu lakonan tentang bagaimana seorang doktor Bengali yang sedang melakukan pembedahan. Jadi masa berlaku pembedahan, orang yang dibedah itu dia tanya kepada doktor, yang masa doktor membedah itu dia pakai mask, dia tutup hidung dia kan. Makanya dia pergi tanya pada doktor itu. Ni cerita Nabil lah. Ni bukan cerita betul, ni Nabil punya lakonan. Cuma nak cerita benda tu logik tapi sebenarnya falasi. Maka dia tanya pada doktor tadi, dia kata, doktor, kenapa doktor semasa melakukan pembedahan, doktor tutup mulut? Soalan tu betul, tapi dia bagi jawapan. Jawapan tu logik tapi tak betul. Dia kata apa? Dia kata, kalau saya tutup mata, macam mana saya nak bedah awak? Alah. Jawapan tu betul sebenarnya. Jawapan tu logik sebenarnya. Tapi tak betul. Sebab dia tak synchronize dengan soalan. Soalan itu bukan bermaksudkan tutup mulut tu bukan jawapannya kalau aku tutup mata. Tapi dia memberi jawapan itu logik. Dia kata, kenapa doktor tutup mulut? Dia jawab, kalau saya tutup mata, macam mana saya nak bedah awak? Nampak? Nampak logik tapi tak betul. Yang tu dipanggil falasi. Bermaksud dalam percakapan harian kita pun kadang-kadang kita bercakap ni ada benda tu kelihatan logik tapi tak betul. Kelihatan logik tapi tak betul. Maka dipanggil sebagai falasi. Ataupun kalau orang belajar ilmu logik, selalunya bila kita berhujah dengan seseorang. Kita berhujah, tajuknya adalah usul fiqh sebagai contoh. Berdebat-debat, lepas tu dia bila dia tak nak jawab, dia bukan serang ilmu perbahasan kita tu. Dia pergi cerita, engkau tu macam bagus sangat. Aku nampak engkau hari tu semayang subuh lewat lah apalah. Padahal hamba Allah ni, dia bukan cerita pasal semayang subuh dia. Dia cerita wacananya tentang ilmu usul fiqh. Tiba-tiba dia pergi serang peribadi kita, dia pergi sebut, alah engkau tu sebenarnya subuh pun lambat. Apa kaitan? Yang tu dia panggil falasi, dia panggil. Itu falasi. Maka demikian juga, orang nak memahami Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ada orang falasi dalam memahami Al-Quran dan hadis Nabi. Ada orang falasi dalam memahami hadis Nabi SAW. Maka lahirlah apa namakan, kalau zaman sekarang dipanggil ISIS. Kalau zaman dulu panggil Khawarij. Khawarij ni, problem besarnya adalah mereka tidak mempunyai kaedah pemahaman Al-Quran dan hadis secara betul. Itu masalah dia. Sehingga kan Ali bin Abi Talib pernah mengungkapkan satu perkara kepada golongan itu, kalimatuhu al-haqqa wa arada biha batilun. Perkataan tu betul, tapi tujuan dia adalah kebatilan. Maksudnya, macam mana mereka tidak mempunyai kaedah usul fiqh, makanya mereka menafsirkan hadis dan Quran itu salah. Contoh, Nabi SAW kata, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, dia kena muliakan tetamu dia. Dalam hadis Nabi SAW. Kalau orang ada ilmu usul fiqh, dia baca hadis tu, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka dia kena muliakan tetamunya. Apa faham dia? Kita pun sebagai orang usul fiqh, dia akan fikir balik satu soalan. Kalau sekiranya orang itu tidak menghormati tetamunya, apakah dia sudah tidak beriman dengan Allah dan hari akhirat? Satu soalan. Jadi bermaksud, kalau orang itu tidak memuliakan tetamunya, apakah dia sudah kafir? Wah, ini tak betul ni. Sebab apa? Sebab bila kita tengok dalam tajuk perbincangan kafir ataupun tidak, semata-mata tidak melakukan ibadat, tidak menjadikan orang itu sebagai kafir. Al-Quran sendiri pernah menceritakan tentang bagaimana antara Muslim, sesama Muslim itu apabila berperang, itu satu dosa sebenarnya. Tapi dosa itu Allah Ta'ala tetap memanggil mereka sebagai mukmin. Contohlah. Jadi di situ kita akan nampak pelaku dosa besar tidak jadi kafir. Tiba-tiba kita pergi baca satu hadis Nabi SAW. Nabi kata barang siapa beriman dengan Allah hari akhirat, maka dia muliakan tetamunya. Maka kita fikir, kalau tak muliakan tetamunya, makanya apakah dia kafir? Bercanggah pula dengan kaedah dasar yang mengatakan bahawasanya pelaku dosa besar tidak kafir. Bagi orang usul fiqh, dia terus faham hadis tu. Hadis itu bukan merujuk man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa beriman dengan Allah di akhirat, muliakan tetamunya. Dalam maksud, bukanlah bermaksud orang tu tak muliakan tetamu jadi kafir, bukan. Tetapi yang dikatakan hadis itu adalah targhib, menggalakkan untuk kita menghormati tetamu. Yang ini panggil ada usul fiqh. Tapi kalau orang yang tak reti usul fiqh, orang yang tak belajar usul fiqh, dia akan jadi macam Khawarij. Yang mana Khawarij akan tafsirkan hadis tu. Dia kata apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka dia muliakan tetamunya.
Makanya dia terus simpulkan, barang siapa yang tidak muliakan tetamunya, maka dia tidak beriman dengan Allah dan hari akhirat. Kesimpulannya, kafir. Ini problem besar. Dia panggil mughalatah di dalam memahami teks Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia panggil falasi dalam memahami Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak elak daripada falasi, maka di situlah ulama-ulama Islam buat kaedah usul fiqh. Imam Syafi'i, dia tulis kitab Ar-Risalah. Sekarang lagi banyak lah. Tak larat. Kalau kita tengok yang kontemporari ni, mudah-mudahnya Abdul Karim Zaidan contoh. Al-Wajiz, ditulis oleh Wabah Az-Zuhaili. Ada usul fiqh al-Islami. Ditulis oleh Wabah Zuhaili juga. Adalah. Itu yang simple. Kalau kita nak pergi yang besar-besar dulu, macam Syarhul Minhaj sebagai contoh. Al-Imam Al-Baydawi. Itu lagi wacananya melebihi daripada 4 mazhab dalam kaedah usul fiqh. Kenapa semua kaedah-kaedah ni dibuat oleh para ulama untuk nak mengelak daripada falasi dalam memahami Al-Quran, dalam memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuan dibuat usul fiqh ni untuk mengelak daripada mughalatah, salah faham, tak betul cara penafsiran terhadap Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu kita kena klik kat situ. Baik. Itu 3. Yang keempat, bila kita sebut tentang usul fiqh ni, sebenarnya usul fiqh ni dia adalah jalan-jalan ataupun kaedah-kaedah untuk kita nak faham Quran tu, untuk kita nak faham hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tu. Kerana Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dia terbuka pada penafsiran. Sebenarnya dia bukan berlaku pada zaman selepas Nabi, bahkan pada zaman Nabi pun dah berlaku dah keterbukaan dari sudut penafsiran. Contoh nak buat. Ada satu ayat Quran tahu. Allah Taala kata la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Jangan kamu bunuh diri kamu. Sesungguhnya Allah Ta'ala sayang pada kamu. Apa kita faham daripada ayat Quran ni? Jangan kamu bunuh diri kamu. Apa imajinasi kita? Apa tasawur kita? Bila sebut, jangan kamu bunuh diri kamu. Kita akan tasawur, tergambar dalam imajinasi kita, ambil pisau, tikam lah. Kan? Ataupun naik bangunan terjun. Macam hari ni sekarang, macam orang zaman sekarang ni, dia panjat bangunan tinggi-tinggi, dia terjun, bunuh diri. Kalau kat Pulau Pinang tu, dia pergi dekat pulau tu, dekat jabatan Pulau Pinang tu, dia terjun, bunuh diri. Itu imajinasi kita. Pernah tak kita fikir, ayat Quran itu terbuka pada penafsiran. Dan penafsiran itu berlaku pada zaman, pada hayat hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ceritanya ada seorang sahabat, Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Pergi perang. Bila pergi perang, lepas tu balik perang. Ni perang ni bukan Ghuzuah, bukan perang besar. Dia panggil perang Sariyah, perang kecil lah. Bila perang kecil ni tidak, Nabi Muhammad SAW tak ada. Nabi hantar para sahabat dia pergi ya. Jadi cerita dia, apabila dia balik, dia mimpi. Bila dia mimpi, makanya mewajibkan mandi dan ketika itu terlalu sejuk. Jadi Amr bin Al-As radhiyallahu an ketika itu dia tak mandi wajib. Bahkan dia jadi imam sembahyang jemaah di kalangan para sahabat. Dia jadi imam, sahabat Nabi belakang makmum dia. Tak mandi wajib ni, dia tayamum je. Jadi bila balik sampai kat Madinah, ni sahabat-sahabat Nabi ni yang sembahyang dekat belakang Amr bin Al-As ni, dia ragu-ragu tu, betul ke tak kita sembahyang ni, kita ikut Pak Imam tak boleh wajib ni. Kita ikut belakang Pak Imam, yang Pak Imam ni sekadar tayamum je. Jadi maklumkan pada perkara itu kepada Nabi SAW. Nabi SAW pun panggil Amr bin Al-As. Amr pun datang. Bila Amr datang, Nabi kata, Ya Amru, sallaita bi ashabik wa anta junub. Amru, kamu tu sembahyang jadi imam pada sahabat-sahabat tu sebagai makmum. Tapi kamu tu berjunub. Jadi Amr bin Al-As tu sebut. Dia kata, Rasulullah, aku mimpi. Satu. Yang kedua, sejuk sangat. Izak tasaltu halakatu. Kalau aku mandi juga, itu boleh membinasakan aku. Lalu disebut, aku pernah dengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah Taala, la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kamu bunuh diri kamu, Allah Taala sayang pada kamu. Ayat Quran itu, kalau kita faham secara literal, jangan bunuh diri kamu, la taqtulu anfusakum, jangan kamu bunuh diri kamu, kita faham bunuh diri terjun bangunan itulah. Rupa-rupanya Amr bin Al-As dia melakukan satu penafsiran lain yang luar daripada penafsiran yang dipahami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penafsiran lain. Dan penafsiran itu diakui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab dalam hadis tu disebut fadhahikan Nabi walam yaqul syai'an. Nabi ketawa, Nabi tak kata apa-apa. Maksudnya Nabi mengiktiraf lah benda macam tu kan. Jadi dia menafsirkan kalau kita ni nak mandi wajib, sejuk sangat, yang kalau kita mandi kita bukan mati pun, tetapi memberi implikasi bahaya pada kesihatan kita untuk jangka masa yang lama. Itu pun termasuk dalam tafsiran ayat itu, ditafsirkan oleh Amr bin Al-As radhiyallahu an. Maksudnya kita akan nampak daripada situ, Quran itu dah terbuka penafsiran dia pada hayat hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma pada masa tu Nabi Muhammad ada, maka Nabi ikrar, Nabi takrir, diam Nabi menandakan benda tu diterimalah. Maksudnya
Penafsiran tu dah berlaku pada hidup Nabi SAW. Satu. Yang kedua, kalau kita baca satu kisah. Ini cerita tadi ni ada Sahih Al-Bukhari. Dalam kitab-kitab Sahih ada cerita ni. Ada satu cerita lain pula. Nabi Muhammad SAW pergi arah sahabat pergi perang pada masa tu. Nabi kata pada sahabat, la yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi Bani Quraizah. Janganlah seseorang kamu sembahyang asar kecuali kamu sampai di Bani Quraizah. Nabi Muhammad bagi tahu para sahabat. Para sahabat pun pergi. Bani Quraizah jauh lagi. Asar masuk dah. Bila asar masuk dah ni, sahabat Nabi terbagi pada dua. Penafsiran terhadap perkataan Nabi SAW. Yang Nabi kata, la yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi Bani Quraizah. Janganlah seseorang kamu tu sembahyang asar kecuali sampai di Bani Quraizah. Ada satu kelompok sahabat kata, maksud Nabi SAW itu adalah suruh berjalan cepat. Bermaksud, kita ni asar tu sampai dah Bani Quraizah. Itu maksud Nabi SAW. Jadi, sekarang kita tak sampai. Sembahyang kat sini lah. Satu tafsiran. Dia kata, maksud Nabi, asar tu kena sampai di Bani Quraizah tu. Tiba-tiba kita tak sampai. Sembahyanglah asar kat sini. Satu yang kata, tak. Nabi memang suruh sembahyang asar dekat Bani Quraizah. Allah, kalau sampai maghrib, maghrib lah sembahyang asar nanti. Dua tafsiran. Dan apabila kejadian itu, kisah itu berlaku dan perkara itu sampai kepada Nabi SAW, Nabi Muhammad dalam hadis sebut, walam yu'annif wahidan minhum. Nabi Muhammad tidak mengerasi seorang pun di kalangan mereka. Maksudnya, Nabi Muhammad mengakui dua-dua penafsiran itu boleh diterima pakai. Kita akan nampak di situ bahawasanya Al-Quran dan hadis Nabi SAW dia buka pada penafsiran. Jadi bila sebut penafsiran, maka di situlah timbul apa yang dinamakan sebagai al-istinbab, apa yang dinamakan sebagai al-istikhraj, apa yang dinamakan sebagai al-istidlal, apa yang dinamakan sebagai al-ijtihad. Itu timbul ijtihad. Dan macam mana kita nak berijtihad? Bukan kita lah, ulama-ulama dulu lah. Macam mana mereka nak berijtihad? Maka keluarlah apa namakan sebagai kaedah usul fiqh. Itu nama usulul fiqh. Dia ada kaedah-kaedah tertentu. Bukan satulah, banyaklah kaedah-kaedah dia kan. Kaedah-kaedah itu yang mana digunakan sebagai alat untuk kita nak menafsirkan Al-Quran, nak menafsirkan hadis Nabi SAW tu dalam pemahaman yang betul. Bukan falasi, bukan mughalatah. Itu kita kena faham gambaran terhadap keperluan ilmu usul fiqh. Gitu. Okey. Yang lain, kita kena tengok. Sebenarnya, tadi kita dah terima premis bahawasanya penafsiran terhadap Quran itu memang berlaku. Berlaku dah pada zaman hayat hidup Nabi SAW. Kalau pada hayat hidup Nabi SAW pun dah terbuka pada penafsiran, bayangkan pada era sahabat. Memang berlaku. Memang berlaku. Sebab itu contoh, dalam isu politik sebagai contoh. Nabi Muhammad SAW ajar bentuk politik, tapi cara Abu Bakar, cara Omar, cara Osman, cara Ali dalam politik tak sama dengan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Ijtihad. Ini soal ijtihad. Apa lagi? Ada part-part yang tersebut di dalam Al-Quran dan Hadis, tapi ada part-part tertentu yang tidak disebut dalam Al-Quran dan Hadis. Maka tertakluk kepada ijtihad para ulama'. Yang ulama' bila nak berijtihad, dia perlu kepada qawaid usuliyah, kaedah-kaedah usul fiqh. Contoh Ana buat. Macam contoh, ni selalu orang bincang. Ana ulang benda ni supaya kita mudah masuk dalam pemikiran kita. Menyedekahkan bacaan Quran pada si mati, menyedekahkan bacaan Al-Quran kepada orang yang dah meninggal dunia. Cuba tanya, ada tak Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW yang menyatakan baca Quran sedekahkan pahala pada si mati? Ada tak? Tak ada. Memang tak ada. Carilah, tak ada. Cari Quran, tak ada. Hadis, tak ada. Tiba-tiba, dalam kaedah usul fiqh, dia ada satu tajuk. Dia panggil manat. Al-manat. Manat ni Ana tak sebab bincang. Kita kena bincang dalam satu kuliah lain, iaitu kuliah maqasid syariah. Ana berhasrat untuk nak buat kuliah maqasid syariah, akan datang lah. Dia ada satu tajuk manat dia panggil. Macam mana manat tu terhasil apa, tu kita bincang waktu lain. Jadi dalam kaedah usul fiqh ni, ada tajuk manat. Jadi manat adalah menyedekahkan pahala ibadat kita kepada orang lain. Boleh ke tidak? Itu satu persoalan. Menyedekahkan pahala yang kita lakukan ibadat badannya kepada orang yang dah mati. Boleh ataupun tidak? Satu persoalan. Ada tak yang dikatakan menyedekahkan pahala amalan badannya kepada orang mati itu, ada tak dalam hadis? Yang pertama, ada hadis Nabi SAW yang menyebut tentang sahabat Nabi pergi jumpa Nabi SAW. Yang mana bapak dia dah mati. Dia kata pada bapak, dia tanya pada Nabi SAW, boleh tak aku nak buat ibadat haji untuk bapak aku dah mati? Nabi kata boleh. Maksudnya menyedekahkan pahala kepada orang dah mati itu boleh. Sebab kes ni, ibadat haji tu. Satu. Yang kedua, kes sedekah. Ada sahabat Nabi pergi tanya pada Nabi SAW, boleh tak dia nak sedekahkan duit, tapi pahala tu nak sedekah pada si mati? Nabi kata boleh. Dua dah.
Jadi di situ kita nampak menyedekahkan pahala. Amal ibadat yang kita lakukan, pahala tu ni sedekah pada si mati sampai. Sebab ada dua dalil, kan? Apa lagi? Seorang perempuan, dia bagi tahu pada Nabi SAW bahawasanya mak dia dah mati. Lepas tu dia tanya pada Nabi, boleh tak dia nak buat satu amalan tertentu untuk bagi pahala pada mak yang dah mati? Nabi kata boleh. Dia pun tanya Nabi, apa yang dia boleh buat? Nabi kata, bagi minum pada jemaah haji. Jadi 3 dalil itu membuktikan bahawasanya menyedekahkan pahala kepada orang yang dah mati, amalan ibadat kita buat, pahala tu sedekah pada si mati, sampai 3 dalil. Timbul persoalan menyedekahkan bacaan Quran. Boleh ke tak? Jadi 3 ibadat tu dipanggil sebagai ibadat badaniah. Makanya ada ulama-ulama, contoh macam Al-Imam An-Nawawi, contoh macam Al-Imam Ibn Taymiyah, dia menyatakan apabila 3 hadis itu menyatakan menyedekahkan bacaan, menyedekahkan pahala bagi ibadat badaniah kepada si mati itu sampai, maka timbul persoalan, baca Quran ni ibadat badaniah ataupun tidak? Mereka kata, ya, itu ibadat badaniah. Makanya bacaan Al-Quran disedekah pada si mati sampailah. Itu kaedah usul fiqh. Dia panggil Al-Manat, teori Al-Manat. Al-Manat ni anak tak nak bincang hari ni. Kita kena bincang waktu lain. Sebab bincangan tu panjang. Panjang sangat kalau nak bincang. Sebab itu salah satu wacana besar dalam ilmu maqasid syariah. Gitu. Tak. Jadi dia panggil usul fiqh. Nampak? Ini usul fiqh. Dia panggil kaedah dalam memahami teks Al-Quran dan hadis, macam mana kita nak adaptasi dalam perkara-perkara tertentu. Begitu. Baik. Selain itu, apa lagi? Kadang-kadang, usul fiqh ni perlu kerana teks Al-Quran itu berbahasa Arab. Dan apabila kita sebut Arab, bahasa Arab ni, dia bahasa hidup tau. Antara satu wilayah dengan wilayah lain, bahasa Arab dia kadang-kadang penggunaan perkataan yang sama, tapi pemaknaan dia tak sama. Contoh, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Al-mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Orang perempuan yang apabila diceraikan oleh laki dia, oleh suami dia, dia kena tunggu 3 kali quru. Kalimah quru tu makna apa? Quru tu makna apa? Apa orang Iraq faham dan apa orang Hijaz faham? Maka di situ ada 2 tafsiran. Ada ulama tafsirkan quru adalah suci. Ada pula ulama kedua tafsirkan quru maksudnya adalah haid. Jadi kena tunggu 3 kali quru. Ulama pertama kata 3 kali haid. Ada pula ulama kedua kata 3 kali suci. Nampak? 2 tafsiran. Sebab apa? Sebab kaedah pemahaman Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Contoh, ini banyak berlaku di kalangan orang-orang ISIS. Salah faham. Sebab dia tak mengaji usul fiqh. Puak-puak ISIS ni memang tak faham, dia tak belajar usul fiqh. Ubirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah, sampai habis hadis Nabi SAW. Nabi kata, aku disuruh untuk memerangi manusia hinggalah mereka mengucap syahadah masuk Islam bla bla bla, sampai habislah hadis Nabi SAW. Taib. Kalimah uqatil. Benda ni Dr. Said Ramadan Al-Buti bahas panjang lebar. Dia kata problem besar golongan teroris, mereka tak belajar usul fiqh. Bila tak belajar usul fiqh, dia kata umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu alla Allah. Jadi mana-mana kafir kita perang. Mana-mana kafir kita perang. Kan? Kenapa kita kena perang? Sebab Nabi Muhammad kata, aku disuruh untuk memerangi orang yang tidak masuk Islam. Nampak? Kenapa dia boleh tafsir lagu tu? Tak faham usul fiqh. Jadi kalau orang belajar usul fiqh, antara benda yang penting dalam usul fiqh ni, dia tidak ada tanakut antara teks dan teks. Sebab Al-Quran kata, afala yatadabbaruna al-Quran law kana min 'indi ghairillah lawajaduhu fihi ikhtilafan katsira. Kata Allah Ta'ala dalam Quran, Allah Ta'ala kata, apakah mereka tidak tadabbur Al-Quran? Kalau sekiranya ia bukan di sisi Allah Ta'ala, sudah pasti kamu akan jumpa perselisihan antara satu dengan yang lain. Jadi kalau kita tafsirkan bahawasanya hadis Nabi SAW itu menggambarkan kepada kita, kita kena bunuh orang-orang kafir. Sebab hadis ni, kita kena perang orang kafir. Said Ramadan Al-Buti kata, salah cara kamu faham hadis Nabi SAW. Sebab tak mengaji usul fiqh. Kalau orang mengaji usul fiqh, dia akan faham. Mana boleh kita bunuh orang yang tidak Islam. Saja nak bunuh boleh. Sebab kalau kita kata boleh, bercanggahkan banyak hadis Nabi dan Al-Quran. Contohnya dalam Quran, Allah Ta'ala sebut tentang gencatan senjata dengan orang bukan Islam. Bila ada gencatan senjata, macam tak bunuh lah. Lepas tu dalam Quran ada sebut tentang kalau sekiranya orang kafir tengah perang tu, orang kafir holokkan salam perdamaian, kita orang Islam kena sambut salam perdamaian itu. Maksudnya tak bunuh lah, sebab boleh berdamai. Apa lagi? Dalil. Dalam hadis Nabi SAW kata, man zalama muahidan awin taqasaw aw akhadha minhu bighairi tibi nafsihi fa ana hajijuhu yaumil qiyamah. Barang siapa menzalimi orang bukan Islam dan mengambil hak dia bukan cara yang betul, lepas tu bebankan pada mereka luar daripada kadar kemampuan mereka, aku, kata Nabi, akan jadi penghujah untuk kafir itu ke akhirat nanti.
Maksudnya aman lah dengan orang kafir. Lepas tu macam mana hadis Nabi? Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah, sampai habis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku disuruh untuk bunuh hinggalah mereka ucap syahadah. Maksud kalau kafir bunuh. Jadi kita nampak ada tanakut, ada pertemuan di antara tafsiran hadis tu dengan beberapa teks Al-Quran dan hadis Nabi sallam. Usul fiqh selesaikan. Macam mana kita faham hadis tu? Maka keluarlah kaedah al-ibrah bi'umum bil lafzi ma lam yakun lahu mu'arid fa illa fa khususus sabab. Kaedah usul fiqh. Kaedah usul fiqh sebut pengajaran itu dilihat pada umum lafaz selama mana tidak ada pertemuan. Jika ada pertemuan, maka perlu lihat pada konteks yang khusus. Kita pun tengok konteks hadis. Rupanya konteks perang. Yang dikatakan bunuh itu, tu tengah perang kecamuk itu. Kan? Kita boleh bunuh mereka. Tapi dalam aman tak boleh. Hadis itu tidak boleh diadaptasi pada semua keadaan, pada konteks tertentu. Macam mana kita boleh tahu dalam konteks tu? Kaedah usul fiqh lah. Tu kaedah usul fiqh. Yang kaedah tu berbunyi, al-ibrah bi umumil lafzi ma lam yakun lahu mu'arid fa illa fa khususus sabab. Pengajaran itu lihat pada umum lafaz selama mana tidak ada pertemuan. Jika ada pertemuan, maka kena tengok sebab yang khusus. Kita kata boleh bunuh orang kafir. Hadis ni itu umum lafaz. Tapi bertemu dengan Quran, bertemu dengan hadis Nabi sallam. Maka kena tengok pada konteks yang khusus. Yang tu yang panggil ilmu usul fiqh. Sebab tu kita tak boleh kata ilmu usul fiqh ni dia macam sebaris dengan Quran dan hadis. Tak. Sebenarnya ilmu usul fiqh ni alat ataupun kaedah macam mana nak faham Al-Quran, macam mana nak faham hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maksudnya dia boleh berlaku sebenarnya. Dia boleh berlaku apabila macam mana kita nak faham Quran tu mesti ada alat. Yang tu dipanggil sebagai ilmu usul al-fiqh lah, begitu. Baik. Sudut lain. Apabila kita sebut ilmu usul fiqh ni antara satu mazhab dengan mazhab lain, kaedah dia tak sama. Ada yang sama tapi ada beberapa part tak sama. Kan? Contoh kita buat kita ni Syafi'i sebut apa itu Islam? Dasarnya Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Simple. Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Pernah tak kita tanya mazhab Maliki macam mana mazhab Maliki? Al-Quran, hadis, amal ahli Madinah. Al-Quran, hadis, amal ahli Madinah. Ijma' dan qiyas. Jadi ada amal ahli Madinah kat situ. Bahkan amal ahli Madinah itu pula penentu sesuatu hadis sahih itu boleh dibuat hujah ataupun tidak. Mazhab Maliki. Kaedah tu tak ada dalam mazhab Syafi'i. Tidak ada dalam mazhab Hambali. Tidak ada dalam mazhab Hanafi. Hanya Maliki je kaedah tu. Maka timbullah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dalam hadis man shama ramadhana summa atba'u sita min syawal faka'annama shama ad-dahar. Atau kama qala Nabi, barang siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari dalam bulan Syawal, maka seakan-akan dia puasa sepanjang tahun. Hadis Nabi sallam. Kita ada hadis sahih buat hujah. Imam Maliki kata hadis sahih belum terus boleh buat hujah kecuali selaras dengan amal ahli Madinah. Maka bangkit satu persoalan. Ada tak satu hadis tu cerita fadilat, dia cerita kelebihan puasa 6. Kita tanya soalan. Ada tak satu hadis yang cerita Nabi sendiri puasa 6? Yang tu Nabi bagi tahu fadilat puasa 6. Tapi kita nak cari satu hadis yang Nabi sendiri puasa 6. Imam Malik cari tak ada satu. Yang kedua, ada tak hadis yang cerita tentang sahabat puasa 6? Tak ada, 2. Yang ketiga, ada tak hadis yang cerita orang Madinah itu pada zaman dia zaman tabi'in, masuk dekat lagi dengan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang Madinah ni orang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi wafat kat situ, Nabi mengajar kat situ, Nabi berdakwah kat situ, kan? Nabi sampai wafat lah Nabi Muhammad kat situ, kan? Jadi orang tu dekat dengan Nabi. Jadi mereka ni tengok Nabi. Orang-orang soleh ni mesti diikut amalan Nabi sallam. Cuma bila Imam Malik duduk kat Madinah pada zaman tabi'in, dia cari ada tak seorang orang Madinah yang puasa 6? Tak ada. Bila tak ada seorang pun orang Madinah puasa 6, maka dia timbul persoalan. Macam mana hadis ni? Man shama Ramadan, barang siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari dalam bulan Syawal, seakan-akan puasa sepanjang tahun. Timbul persoalan. Makanya hadis tu sahih tapi tidak dibuat hujah. Ini usul fiqh dalam mazhab Maliki yang kaedah ni tidak sama dalam mazhab Syafi'i, tidak sama dalam mazhab Hambali, tidak sama dalam mazhab Hanafi. Lepas tu usul fiqh ni dia kena tengok imam mana, Syafi'i ke, Hanafi ke, Hambali ke, Maliki. Dia tanya pula soalan tu, kan? Begitu. Apa lagi contoh lain? Nak bagi beberapa contoh kat sini. Okey, usul fiqh. Haram. Dia sebut haram. Haram ni
Kita sebut haram lah. Pernah kita tahu, haram tu berapa jenis haram ada? Haram tu bertahap-tahap. Ada jenis haram dia panggil al-haramu liwasfih. Al-haramu lidhatih. Jadi al-haramu lidhatih. Al-haramu liwasfih. Al-haramu liwasfih terbahagi pula pada dua. Satu al-haramu liwasfih al-mujawiru lahu. Satu lagi al-haramu liwasfih al-lazimu lahu. Contoh nak buat, contoh nak buat. Dulu ada, ni cerita lama lah ni, dalam TV3. Nak ingat lagi. Ada seorang Adibah Noh, satu lagi Rosham Noh, seorang lagi ustaz. Ustaz apa anda tak ingat ustaz tu? Timbul persoalan, Adibah Noh dia berlakon dia tak pakai tudung. Dia berlakon tak pakai tudung. Ustaz tu dalam TV3 tu, dia terus cakap. Dia kata, orang tu berlakon, aurat dia tak tutup, dia dapat gaji, gaji dia haram. Ustaz tu kata macam tu. Persoalan betul ke tak? Tu satu soalan. Jadi ustaz tu kata haram tu. Jadi gaji dapat pun haram. Sebab apa? Sebab dia berlakon dia tak pakai tudung. Isu dia, haram tu yang dikatakan gaji tu dikata haram itu, betul ke gaji tu haram? Dia tak pakai tudung tu haram lah. Ni yang gaji tu, yang dikatakan haram tu. Betul ke? Satu persoalan. Sebab apakah ada kaitan antara tak pakai tudung dengan gajinya? Macam mana fiqh bincang? Maka timbullah situ dia panggil al-haramu liwasfih al-mujawiru lahu, dia panggil. Jadi al-haramu lidhatih, haram zat, babi haram. Itu tak ada tu, pusing kok mana nak kata haram tak ada. Nak kata halal tak ada, haram gitulah babi tu. Kan? Hurima alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir. Diharamkan kepada kamu bangkai, darah dan daging babi. Quran sebut haram, clear. Ada pula satu lagi dia panggil haram liwasfi, haram sifat. Haram sifat ni adalah haram yang zat dia halal tapi melekat unsur sesuatu menyebabkan dia jadi haram. Okey, contoh kita buat dulu Contohnya macam kalau orang tanya pada kita, apa hukum sembahyang pakai baju curi? Nak sembahyang ni tutup aurat. Daripada pusat hingga lutut bagi orang lelaki. Kain pelekat dia pakai itu curi. Jadi dia sembahyang tutup aurat lah. Tapi kain curi. Apa hukum? Itu dia panggil al-haramu liwasfih al-mujawiru lahu. Dia panggil. Al-haramu liwasfih al-mujawiru lahu. Haram sifat yang berjiran. Bermaksud berjiran dia boleh direnggangkan. Boleh tak kita sembahyang tanpa pakai kain curi, kain halal? Boleh. Tapi dia pergi ambil kain curi, bubuh kat dia pakai. Nampak jadi di situ, hukum sembahyang dia adalah sah. Tapi perbuatannya adalah haram. Dia sembahyang dia sah. Sebab tutup aurat. Rukun semua cukup. Cumanya ada satu masalah. Pada syaratnya itu, kain curi, haram. Jadi, sembahyang sah sebab tutup aurat. Tetapi haram kerana kain curi. Itu panggil al-haramu liwasfi al-mujawiru lahu. Apa lagi? Macam kes tadi, ustaz tadi dia buat keluar fatwa tu kan. Jadi dia tutup buka aurat, buka tudung kepala, tu satu tajuk. Tapi gaji tu satu tajuk yang lain. Kita analogikan, misalnya makcik tepi jalan jual karipap. Tapi dia jual tu tak pakai tudung. Lepas tu jual beli tu berlaku, urusan jual beli berlaku, dapat duit. Duit tu halal ke haram? Makcik tu tak pakai tudung, dia jual karipap tepi jalan. Jadi dia jual karipap itu halal lah. Tak pakai tudung, haram lah sebab tak pakai tudung tu. Yang tu dipanggil al-haramu liwasfih al-mujawiru lahu. Ada pula satu lagi dipanggil al-haramu liwasfih al-lazimu lahu. Haram sifat, dan sifat dia tu tidak boleh berenggang. Dia memang kena selari. Contoh macam riba dan jual beli. Jual beli tu halal. Tapi bila sebut riba, riba ni salah satu. Jual beli. Jual beli tu kan banyak. Riba, muawadat, jual beli macam biasa tu kan. Apa lagi? Kita baik salaf, tempahan. Itu semua jual beli. Boleh tak kita nak kata riba tidak ada kaitan jual beli? Tak boleh. Bermaksud riba tu sifat bagi jual beli. Tapi dia tak boleh berenggang. Nampak? Sebab tu, haram tu, apa jenis haram tu? Nak faham haram tu? Ulama' pergi kaji Quran hadis, dia pun simpulkan. Ada al-haramu liwasfih, al-haramu lidhatih, al-haramu liwasfih, al-haramu liwasfih, al-mujawiru lahu, al-haramu liwasfih, al-lazimu lahu. Kaedah usul fiqh. Kita bangkitkan isu makruh contoh. Makruh macam ni makruh ada. Makruh macam ni. Kalau contoh dalam mazhab Nafi itu ada makruh tanzih, makruh tahrim. Makruh tanzih, makruh tahrim. Makruh yang berat pada harus, makruh yang berat pada haram. Makruh yang membawa kepada haram tu. Ada. Jadi makruh tu macam ni ada. Apa lagi? Wajib. Wajib tu macam ni wajib. Iza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Quran kata. Apabila kamu berhutang, kamu kena tulis. Faktubuh, tulis. Persoalannya, tulis itu wajib ke tak? Sebab bila kita sebut suruhan, dia ada dua. Sama ada sunat ataupun wajib. Allah Ta'ala suruh tulis. Jadi kat situ kita nak kata wajib apa tu? Wajib mutlak ke wajib muqayyad?
Kalau wajib mutlak, maksudnya kalau dia tak tulis, berdosa. Walaupun berhutangnya 10 sen. Kita pinjam duit Syekh, 10 sen. Wajib tulis. Kalau kita tafsirkan, iza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh, yang dikatakan wajib tulis itu wajib mutlak. Kita kata mutlak lah, contoh Makanya kalau kita berhutang 10 sen, wajib tulis. Tak tulis berdosa. Rupa-rupanya ulama usul fiqh bincang-bincang, bukan wajib mutlak, dia panggil wajib muqayyad. Iaitu mengelak daripada permusuhan di masa akan datang. Jadi kalau sekiranya kita berhutang yang berbentuk 10 sen, 20 sen, yang memang tak akan bergaduh akan datang, maka tak wajib tulis. Kalau tulis juga sunat. Nampak? Jadi suruhan itu, kita nak kata wajib apa tu? Wajib mutlak ke wajib muqayyad kat situ? Nampak Jadi kita kena faham, semua ni usul fiqh bincang. Dia bukan sebut, wajib, sunat. Tak. Kategori wajib tu berjenis wajib ada. Haram tu berjenis haram ada. Makruh tu berjenis makruh ada. Harus berjenis harus tu ada. Kita kena clear benda macam tu. Sebab itu pentingnya usul fiqh. Usul fiqh dia bukan benda yang setanding Quran hadis. Dia sebagai alat. Macam mana nak faham Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Begitu. Apa lagi berkenaan dengan usul fiqh? Kita kadang-kadang jumpa nas bertembung antara satu dan yang lain. Berlaku. Contoh anda buat. Syafi'i bila semayang, sujud, turun lutut, turun tangan. Maliki kata, turun tangan, turun lutut. Sudah. Macam mana nak buat? Kita kata hadis Nabi SAW yang menceritakan masa sujud, turun tangan, turun lutut, turun tangan, yang macam fatwa Imam Syafi'i itu, dhaif. Kita kata dhaif. Tapi sebenarnya menentukan status hadis itu pun berlaku khilaf dalam kalangan ulama'. Kita kena ingat tu. Hadis tu pun, ada ulama' A kata sahih. Kadang-kadang ada ulama' B kata dhaif. Itu biasa dalam tradisi ilmu hadis. Hadis Nabi SAW. Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis. Pada Imam Bukhari sahih. Tapi berapa ramai ulama' lain mengkritik pula hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Yang mengkritik itu bukan calang-calang ulama'. Antara yang kritik itu siapa dia? Ibnu Abdul Bar contoh. Dia ada mengkritik hadis Nabi, hadis yang diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari. Imam Abu Bakar Al-Jassas, dia pernah mengkritik hadis dalam Sahih Al-Bukhari. Anda dah cerita dah sebelum ni tentang kritikan-kritikan beberapa orang ulama' terhadap hadis dalam Sahih Al-Bukhari. Kita tengok tak cerita Bukhari, hadis lain dulu. Abu Daud sebagai contoh. Berapa banyak hadis pada Imam Abu Daud sahih, pada ulama' lain tidak sahih. Itu biasa tu. Orang perempuan haid duduk atas masjid, boleh ke tak? Contoh, orang perempuan haid duduk dalam masjid. Duduk dalam masjid, masuk dalam masjid, boleh ke tak? La uhillu lil junubi wal haidi indal masjidi. Aku tidak halalkan orang haid dan orang junub dalam masjid. Hadis Nabi SAW. Nabi Muhammad, riwayat Imam Abu Daud, hadis tu. Jadi Syafi'i dia pakai hadis tu lah mengatakan orang perempuan haid tak boleh duduk dalam masjid. Tapi kalau macam mana Hanafi punya komentar? Dia kata tak. Sebab dalam hadis tu ada seorang perawi. Namanya Al-Aflat bin Khalifah. Ataupun nama lain dia Fulaid Al-Amiri. Nama dia. Bila semak, dia ni majhul. Tidak dikenali. Bila tidak dikenali, tak valid lah. Jadi kembali pada hukum asal, orang perempuan haid boleh duduk dalam masjid. Khilaf boleh berlaku. Sebab apa? Sebab status hadis itu sendiri boleh berlaku khilaf. Berbeza pendapat. Apa lagi? Terminologi. Terminologi hadis mursal. Hadis mursal. Di sisi ulama' hadis tak sama dengan pandangan majoriti ulama' fiqh. Tak sama. Hadis mursal mengikut pandangan ulama' hadis tak boleh dijadikan sebagai sandaran hujah. Tapi pada pandangan imam mazhab 3 boleh. Maliki, Hambali, Maliki, Hanafi, kecuali Syafi'i. Syafi'i kata hadis mursal tidak boleh dibuat hujah kecuali kalau perawi itu adalah tabi'in besar dan disebut secara khusus Sa'id bin Al-Musayyib. Ada pandangan antara mazhab fiqh dengan ulama hadis. Adalah pengujahan dia, kan? Nak cerita pengujahan tu panjang lah, kan? Sebab itu ada satu tajuk yang kita nak tengok macam mana Imam Syafi'i boleh istinbatkan begitu. Dia boleh buat kaedah dia begitu, kan? Ada tu, ada penghujahan dia lah begitu. Jadi kita akan nampak kadang-kadang ada satu lagi tajuk, hadis tu dia lihat bertembung. Contoh anda buat Nabi Muhammad SAW diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha tidak pernah kencing berdiri. Tidak pernah kencing berdiri. Bahkan Aisyah pernah kata, iza hadasa ahadukum anna Muhammadan bala qa'iman fala tusaddiqu. Kalau ada seorang kamu yang cerita pada kamu bahawasanya Nabi Muhammad kencing berdiri, jangan dok percaya. Jangan dok percaya, Aisyah kata. Tapi bila kita tengok dalam hadis yang lain, Bukhari juga riwayat berkait dengan seorang sahabat namanya Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu an. Musafir bersama dengan Nabi, dia tengok Nabi Muhammad kencing berdiri. Sudah, 2 hadis bertembung. Satu kencing duduk, kencing berdiri. Yang ni kalau cerita bagi tahu, kalau orang cerita pada kamu kata Aisyah, Muhammad SAW kencing berdiri, jangan dok percaya. Yang cerita ni Huzaifah bin Al-Yaman, sahabat Nabi besar ni. Macam mana? Di situlah berlaku
usul fiqh, macam mana nak selesaikan masalah dua hadis tu dia bertembung. Dia adalah kaedah tu. Itu kita kena bincang waktu lain lah. Sebab ini bukan syahid kita. Ini bukan murad ataupun perbincangan. Perbincangan kita nak bagi tahu, sebenarnya usul fiqh ni dia penting untuk kita nak selesaikan beberapa kes-kes yang melibatkan kepada teks Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kita bisa dengar istilah ibaratun nas, isyaratun nas, iqtida'un nas. Apa benda tu? Wacana besar dalam mazhab Hanafi, kan? Isyaratun nas, memahami nas secara isyarat. Ibaratun nas, memahami secara literal teks. Iqtida'un nas, kadang-kadang fas'alul qaryah, tanyalah kampung. Nak tanya kampung, macam mana kampung bukan boleh bercakap. Rupanya ada satu perkataan yang telah sengaja digugurkan oleh Tuhan dan kita boleh faham secara automatik. Dia panggil iqtida'un nas. Ada kaedah tu. Orang pergi tanya pada kita, kalau sekiranya seseorang lelaki itu dia berjunub, apakah puasa je tak sah? Soalan. Contoh, tidur malam bersetubuh dengan isteri. Lepas tu tidur sedar-sedar pukul 8 pagi. Jadi subuh pukul 6. Contoh, 6, 7, 8, 2 jam. Dalam keadaan dia berjunub. Waktu tu sedang berpuasa tu. Apakah puasa dia sah ataupun tidak? Satu persoalan. Nak faham tu daripada Quran. Daripada Quran tu menggunakan kaedah isyaratun nas dalam kaedah usul fiqh. Isyaratun nas. Quran kata makanlah, minumlah hingga terbit fajar kazib hingga fajar sodik. Benang putih sampai benang hitam tu kan dalam Quran disebut. Kulu washrabu hatta yatabayyana khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Maksudnya subuh lah. Quran sebut subuh. Timbul satu persoalan. Allah Ta'ala kata kulu washrabu, makan dan minum. Boleh tak setubuh isteri waktu malam? Boleh. Okey, ada ayat Quran yang cerita pasal bersetubuh isteri kan. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Itulah ayat itulah. Jadi cerita je, ada seorang suami isteri ni, ada dua orang suami isteri ni dia bersetubuh. Tengah setubuh tu tiba-tiba azan subuh. Allah tu dia cabut kemaluan dia. Macam mana status puasa dia? Puasa dia dikira sebagai sah. Sebab dia cabut kemaluan sebelum ungkapan Allahu Akbar. Alif Allahu Akbar. Dia cabut kemaluan. Jadi puasa dia sah. Tapi ada masalah. Sebab bila orang cabut kemaluan, ketika itu dia berjunub. Dia tak mandi wajib. Nak mandi wajib kena ambil masa tu. Kalau sekiranya kita nilaikan orang yang cabut kemaluan dia dengan isteri bersetubuh tadi, ketika Allahu Akbar, azan Allahu Akbar tu, dia dikira sebagai puasa sah. Di situ menjadi dalil secara fahamnya, secara isyaratnya, bahawasanya orang berjunub itu puasa dia sah. Maka kita bangkit satu persoalan, orang tu bersetubuh dengan isteri pada waktu malam. Dia pun tidur. Lepas tu dia sedar pukul 8 pagi. Pukul 6 tu dia tak sedar. Jadi 2 jam itu dalam keadaan dia berjunub. 2 jam yang waktu berpuasa itu dia berjunub, puasa dia dikira sebagai sah. Macam mana kita boleh faham itu? Berasaskan kepada kaedah isyaratun nas, salah satu kaedah untuk memahami Al-Quran dan hadis Nabi SAW, itu adalah kaedah usul fiqh. Mafhum muwafaqat, contoh. Kita pergi tanya, kenapa Syafi'i kata sentuh anjing kena basuh 7 kali basuh, salah satu dengan air tanah? Padahal dalam hadis Nabi SAW sebut air liur. Iza walaqal kalbu fi ina'i hadikum falyaghsilhu sab'a marat ulahunna biturab. Nabi SAW kata, apabila anjing jilat bekas air kamu nak guna basuh 7 kali basuh, satu air tanah. Nabi sebut dalam hadis, kan? Jadi nampaknya jilat air liur je lah. Tapi Syafi'i kata, no, bukan air liur je, badan dia, semua tu kena basuh juga. Syafi'i dah ada kaedah usul fiqh, dia panggil fahwal khitab. Kalau air liur pun 7 kali basuh, badannya lagi-lagilah 7 kali basuh. Nak macam mana kaedah mazhab Syafi'i? Ada tak satu ayat Quran ataupun hadis yang sebut sentuh babi kena basuh 7 kali basuh? Mana ada? Tak ada. Tu kenapa Syafi'i boleh fatwakan kena basuh 7 kali juga pada babi? Yang ada pada anjing je dalam hadis Nabi. Ambil babi dengan anjing, Syafi'i nilai babi lagi teruk pada anjing. Makanya kalau anjing pun 7 kali basuh, babi lagi-lagilah 7 kali basuh. Kaedah usul fiqh dalam mazhab Syafi'i. Mafhum mukhalafah. Dah banyak sebut kaedah-kaedah usul fiqh ni. Mafhum mukhalafah. Nabi Muhammad SAW kata, Iza balagal ma'u qullataini lam yuhmalil khabath. Nabi SAW kata, apabila air itu sudah sampai 2 kolah, maka air itu tidak akan menanggung sebarang kerosakan. Okey. Nabi sebut, kalau air itu sampai 2 kolah. Kalau tak sampai 2 kolah, maka boleh berlaku kerosakan lah pada air itu. Maka timbul persoalan. Air 1 gayung, tak sampai 2 kolah. Boleh tak dia tanggung kerosakan? Boleh. Makanya timbullah apa namakan sebagai air mustakmal, tidak boleh digunakan. Dia panggil kaedah mafhum mukhalafah yang digunakan di dalam mazhab Syafi'i rahmatullah alaih. Nak cerita, inilah kaedah-kaedah usul fiqh, kaedah dan mekanisme untuk memahami Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kadang-kadang ada hadis Nabi SAW itu diriwayatkan secara makna, bukan diriwayatkan secara lafaz. Dia hadis ni ada dua. Satu riwayat secara lafaz, satu lagi diriwayatkan secara makna. Ada. Sekiranya perawi itu ulama hadis yang kuat. Kuat memang hebat, terkenal. Sehingga dipanggil Amirul Mu'minin fil ilmi hadis. Alim lah hadis tu. Tetapi dia ni tidak faqih. Contoh, tidak faqih. Imam Abu Hanifah kata tak boleh terima. Sebab kalau kita pakai riwayat dia secara makna itu, dia akan memberi implikasi keputusan hukum yang tak tepat. Contoh, ada seorang perawi yang terkenal namanya Syu'bah bin Al-Hajjaj. Syu'bah bin Al-Hajjaj. Jadi, dia memang alim hadis. Tetapi apabila dia meriwayatkan sesuatu hadis secara makna, Imam Abu Hanifah kata aku tak boleh terima riwayat dia. Kenapa? Sebab dia ni tidak faqih. Dia alim hadis tapi tidak faqih. Macam kita sebut tadi, Abdul Rahman bin Mahdi tulis surat hantar pada Imam Syafi'i. Dia memang alim hadis tapi dia tidak faqih. Dia tidak tahu macam mana nak menyimpulkan hukum itu. Dia tak ada kemampuan itu. Tapi hadis memang terror. Pergi tanya hadis, dia boleh sebut hadis gini-gini. Memang terror. Tapi kalau sebut faqih, dia satu tajuk yang lain. Ini berlaku pada Syu'bah bin Al-Hajjaj. Sebab Imam Abu Hanifah kata, aku kalau dia riwayat, kita boleh ambil lah hadis tu sahih lah. Sebab dia tu memang siqah, hebat, Amirul Mu'minin fil ilmi hadis. Tetapi dia tidak faqih. Sebab kalau kita tengok contoh anda buat mari kat sini hadis naha Rasulullah SAW anit taza'fur. Contoh hadis yang dia diriwayatkan oleh Syu'bah. Nabi SAW melarang kita pakai za'faron. Oh, jadi maksudnya laki perempuan sama je lah. Rupa-rupanya kalau kita pergi dalam riwayat-riwayat lain, ungkapan kata tu, matan tu, anna Nabi SAW naha an yataza'fara ar-rajulu. Nabi SAW melarang orang lelaki pakai za'faron, bukan orang perempuan. Disebut lelaki. Maksudnya, bila Syu'bah riwayat dengan orang lain riwayat. Syu'bah riwayat secara makna dan dia tidak faqih. Bermaksudnya menggunakan ungkapan dia. Dia tidak menggunakan lafaz Nabi Muhammad SAW. Hadis itu memang sahih. Sanad apa? Sebab dia pun okey. Tetapi sebab lafaz dia dan dia tidak faqih, kita ambil juga lafaz dia, kita adaptasikan ke fiqh, dia akan jadi problem. Maka di situ tu Imam Abu Hanifah kata, aku tak akan terima penghujahan daripada hadis yang diriwayatkan oleh Syu'bah jika hadis tu diriwayatkan secara makna. Ini berlaku dalam kaedah usul fiqh. Kalau kita tak belajar usul fiqh, kelang kabut. Kelang kabut. Macam mana? Oh, za'faran pula tak boleh. Macam mana pula? Satu masalah. Kita baca, tengok ada beberapa kes, tengok orang perempuan pakai za'faran, okey je. Kalau baca dalam Nail Auto, berlabak hadis-hadis yang cerita tentang wanita pakai za'faran. Ada dalam hadis Nabi kan. Lepas tu macam mana Syu'bah riwayat? Hadis sahih ni. Betul lah sahih. Tapi tanyalah siapa riwayat? Syu'bah bin Al-Hajjaj. Pakar hadis. Betul. Lepas tu fiqah ke? Dia bukan ulama fiqah. Dia memang pakar hadis tapi tidak pakar hadis. Pakar fiqah. Bila dia pakar hadis, tidak pakar fiqah, Abu Hanifah kata aku tak boleh terima riwayat dia. Berlaku. Ini yang mana kaedah usulul fiqh. Kita pula mudah-mudahan kita banding dengan Quran. Tak betul banyak tu. Tak betul sebenarnya. Nampak sangat kita dangkal dalam memahami Al-Quran dan hadis Nabi SAW kerana kita tak faham mekanisme ataupun kaedah untuk memahami Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Apa lagi nak cerita? Hadis kadang-kadang. Hadis. Tapi dia panggil zaniyatul dilalat. Apa benda pula? Imam Syafi'i dia ada ungkap 4 perkara penting. Yang pertama dia panggil qat'iyatus subut. Yang kedua zaniyatus subut. Yang ketiga qat'iyatud dilalah. Yang keempat dia panggil zaniyatud dilalah. Subut tu datang pada kita. Qat'i as-subut mutawatir. Contoh Quran ataupun hadis mutawatir tentu. Dia tak jadi isu sangat pendalilan tu. Qat'iyatud dilalah. Berapa banyak hadis Nabi SAW ahad tapi pendalilannya qat'i. Bila kita tanya, hadis cerita pasal semayang Jumaat mesti ada dua khutbah dan dua rakaat. Ada tak ayat Quran cerita semayang Jumaat begitu? Tak ada. Hadis ada. Tapi hadis tu sifat dia apa? Hadis tu ahad. Bila ahad bermaksud zani iaitu subut. Tapi dilalah dia macam mana? Pendalilannya. Pendalilannya qat'iyatu dilalah. Pendalilan secara qat'i. Macam mana kita boleh tahu dia qat'iyatu dilalah? Itu dipanggil sebagai mutawatir maknawi. Dia panggil. Mutawatir maknawi. Benda tu diketahui secara umum. Memang orang tahu semayang Jumaat begitu. Tak ada orang menyalahi lagu tu. Tak ada. Itu panggil qat'iyatu dilalah dia panggil. Menggunakan teori mutawatir maknawi. Nampak? Itu kaedah usul fiqh tu. Kita ni, hadis Nabi SAW ada. Betul lah ada hadis. Bercanggah tak dengan Quran? Bercanggah tak dengan hadis? Bercanggah tak dasar-dasar agama? Itu satu soalan. Kalau orang belajar ilmu hadis, Imam Ibn Jauzi, perkataan dia dikut
oleh Al-Imam As-Sayuti dalam kitab Tadribur Rawi. Iza ra'aital hadis yukhaliful uqul yubayinul usul yunaqidul manqul fa'lam annahu mawdu'. Apabila kamu tengok satu hadis tu bercanggah dengan dasar agama, bercanggah dengan akal, bercanggah dengan nas-nas yang lain, kamu kena tahu hadis itu adalah palsu. Ada perkataan hadis cerita ada hadis panggil hadis syadz. Hadis syadz. Apa itu hadis syadz? Hadis sahih yang bertembur dengan hadis lagi sahih. Hadis itu sahih dah, tapi ada hadis lagi sahih. Bila hadis lagi sahih bertembung, maka hadis sahih ni syadz dia panggil. Bila syadz, kategori tidak boleh dibuat hujah. Wacana tu siapa bincang? Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Bermaksud Imam Syafi'i dia buat kaedah usul fiqh dalam masa sama ada kaedah usul hadis sebenarnya. Kita tak boleh ketepikan ilmu usul fiqh, tak boleh. Siapa yang ketepikan ilmu usul fiqh, dia telah membuang kaedah-kaedah untuk memahami Al-Quran dan hadis secara betul. Orang yang membuang ilmu usul fiqh dalam memahami Al-Quran dan hadis, dia telah terjebak kepada membuka ruang untuk falasi dalam memahami Al-Quran, hadis Nabi SAW. Zaman sekarang ni kalau nak tengok falasi dalam pahaman Quran hadis ni, tengok ISIS lah. Tengok ISIS. Kalau zaman dulu tengok Khawarij. Ini golongan falasi dalam memahami Al-Quran dan hadis. Sebab mereka tak guna kaedah usul fiqh. Lepas tu Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti, Syekh Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti, dia tulis kitab Al-Mazhabiyah. Dia berhadapan geng-geng macam ni. Geng-geng yang literalis satu pasal, dia tak belajar usul fiqh. Lepas tu mula nak petikaikan ilmu usul fiqh. Dia sebut, dia kata kalau orang tu tak nak mazhab, bermaksud dia telah mencipta mazhab baru. Mazhab dia lah dia. Sebab bila sebut mazhab, dia school of thought. Dia adalah sekolah pemikiran. Dia ada kaedah dia nak memahami Al-Quran hadis. Tiba-tiba dia tak nak pakai semua mazhab. Semua mazhab dia nak pakai cara aku. Maksudnya dia create satu mazhab pula. Jadi mazhab dulu, mazhab 4 ni, Syafi'i, Hanafi, Hanbali, Maliki, dia berhadapan dengan kritikan dan jawab balas. Dia kritikan hebat, istiqra' dia panggil. Kajian secara istiqra'. Dia kuat tau, dia kuat. Macam kita ni masuk universiti tu ada viva tu. Mari pensyarah besar-besar, hebat-hebat tu. Soal, jawab. Oh, memang kukuh. Kan? Kita nampak memang betul kaedah ni. Itulah mazhab. Mazhab 4 tu gitulah. Kita ni pernah di viva ke kita punya kaedah penafsiran tu? Takut-takut pergi tanya, patut tak boleh nak jawab dah. Jadi tak kukuh. Sebab itu, kita tak boleh lari daripada kaedah dalam memahami Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang sekarang orang panggil sebagai kaedah usulul fiqh. Gitu. Tu baru cerita usul fiqh, anda tak cerita maqasid syariah. Itu lagi panjang lah. Tapi anda rasa secara dasarnya, sekadar tu dulu. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ada persoalan, nak cuba jawab lah. Wallahu alam. Wallahu alam. Mutakalimin Hanafian cukup popular. Kalau orang belajar usul fiqh, dia akan jumpa mutakalimin Hanafiah. Dia selalu jumpa. Sebab Hanafi selalu beza daripada yang lain. Gitu. Kita tak boleh nak kata juga sebab Hanafi ni, dia berhadapan dengan golongan batini. Pada era dia berhadapan dengan Khawarij secara berdepan. Sebab tu kalau kita baca Tarikhut Tashri', contoh baca kitab Tarikh At-Tashri'. Kalau orang belajar Al-Azhar, wajib kena belajar Tarikhut At-Tashri'. Tarikhut Tashri' ni, dia ada bagi satu kisah tau. Al-Imam Abu Hanifah ni, dia duduk dekat masjid lepas mengajar lah, dia berehat. Datang geng Khawarij. Khawarij kita tahu, pelaku dosa besar kafir pada dia. Pelaku dosa besar kafir, Khawarij. Ini geng yang tak ada usul fiqh ni. Ni geng yang ada usul fiqh ni, macam Imam Abu Hanifah ni. Dia duduk kat masjid, datang geng Khawarij, dia bawa pedang. Sebab pada ketika itu, bunuh-membunuh tu benda biasa. Dia bawa pedang, dia letak pedang dekat tengkuk hamba Allah tu, dekat Imam Abu Hanifah, dia kata, aku nak tanya soalan pada kamu. Seorang perempuan berzina, beranak pula. Sekarang ni, dia ni kafir ke Islam? Soalan dia. Imam Abu Hanifah kata, boleh tak kamu sarungkan pedang kamu? Sebab benda tu mengganggu aku untuk menjawab soalan kamu. Dia kata, tak ada. Kamu kena jawab juga dalam keadaan pedang sebegini. Dia tanya Abu Hanifah. Abu Hanifah pun tanya, apa soalan kamu tadi? Dia pun tanya. Dia kata, perempuan berzina, dapat anak pula. Kafir ke Muslim? Soalan dia. Abu Hanifah pun tanya, agama dia apa? Jadi yang Khawarij kata, Islam. Kamu jawab, bukan aku jawab. Nampak? Dia kena ada kebijaksanaan begitu. Imam Abu Hanifah. Dia kena ada kebijaksanaan begitu. Jadi bila ada bijak begitu, itu mempengaruhi cara dia mengistimbatkan hukum. Datang ulama' tu, dia pergi kaji tu. Kaedah yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah itu. Maka datanglah usul mazhab Hanafi. Nampak? Sebab tu bila kita belajar usul fiqh ni, contoh Baydawi lah contoh. Kitab Baydawi, Minhaj tu memang penting sangat belajar lah kitab tu. Anda belajar kitab tu.
Dia bukan cerita Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki. Sebagai mazhab An-Nazam pun kita belajar. Mazhab Al-Lais pun kita belajar. Dalam kitab tu. Dia sebut kaedah-kaedah usul fiqh. Macam mana cara nak memahami Al-Quran dan hadis Nabi SAW supaya kita tidak sampai kepada falasi tadi. Gitu Wallahu'alam. Apabila kita bangkit tentang sahabat kita bercakap hari-hari, kita tak buat kaedah. Yang pergi buat kaedah tu Aristotle. Hari-hari kita bercakap, kita berhujah, kita berkawan, sembang lah apa tu. Kita ada kaedah sebenarnya. Cuma kaedah tu tidak dibuat kaedah tertentu. Jadi datang Aristotle dia buat kaedah. Nama qadiyah. Bla 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 kan. Jadi kita pun guna kaedah tu diadaptasi dalam kerangka yang lain. Satu contoh. Contoh yang kedua. Orang Arab cakap Arab. Orang Arab cakap Arab. Betul nahwu saraf dia. Tapi dia tak belajar kaedah. Ini namanya jar, majrur. Dia tak belajar pun Arab. Pergi tanya ni jar, majrur. Dia pun tak tahu. Jar tu apa dia? Majrur tu apa? Bagai hantar bagi. Tak tahu. Tapi dia bercakap tu betul kaedah tu. Arab cakap Arab. Kan? Jadi dia tu yang kata Arab cakap ni, dia bercakap. Datang si bawah, dia buat kaedah. Kaedah nahwu dia panggil. Demikianlah sahabat Nabi. Sahabat Nabi, dia orang faham Quran hadis tu tanpa perlu pada kaedah. Tanpa perlu pada kaedah. Secara automatik dia orang memahami Quran hadis tu dengan secara semula jadi dia faham. Macam kita semula menjadi cakap Melayu ni kita faham. Tapi datang orang-orang bahasa, dia akan buatlah kaedah tata bahasa Melayu kan. Dia adalah kaedah dia buat 1, 2, 3, 4 kan. Kekuning-kuningan. Kenapa sebut kekuning-kuningan? Kenapa tak kata kuning? Apa beza kuning dengan kekuning-kuningan? Maka adalah kaedah. Kuning tu kuning betul. Kekuning-kuningan dia kuning tapi tak pernah kuning. Nampak macam gigi kita. Orang tak pakai gigi kuning. Orang panggil gigi kekuning-kuningan. Dia bukan kuning betul tapi kekuning-kuningan. Orang ambil kaedah tu, orang pergi adaptasi kerangka yang lain. Ahli bahasa terror lah. Dia pun sebut kedemokrasi-demokrasian. Contoh. Kedemokrasi-demokrasian. Maksudnya apa? Negara tu bukan negara demokrasi. Tetapi negara kedemokrasi-demokrasian. Maksudnya demokrasi pun ada. Elemen tidak demokrasi pun ada juga. Nampak? Dia kabur. Kaedah. Tapi kita bercakap, kita tak buat kaedah. Ahli bahasa buat kaedah. Sahabat Nabi, dia faham Quran hadis tu tanpa kaedah. Sebab dia mahir. Dia tengok sendiri Nabi. Dia dengar direct daripada Nabi SAW. Tapi bila datang era imam, era tabi'in, dia orang dah tak tahu macam mana nak faham. Buatlah kaedah. Kaedah tu dipanggil usulul fiqh. Usulul fiqh. Memang era tabi'in dah perlu. Era sahabat tak perlu. Sebab mereka faham sungguh Nabi Muhammad. Kita hari ini nak faham cerita Nabi Muhammad melalui imam mazhab. Mengetahui tentang Nabi melalui imam-imam hadis. Dia cerita hadis. Imam hadis tu sendiri pun terikat dengan mazhab. Imam Bukhari tu sendiri kadang-kadang dia terpaksa menggunakan pengujahan mazhab Syafi'i. Kadang-kadang dia pengujahan mazhab Maliki. Kadang-kadang imam hadis yang kita duk ambil hadis daripada dia orang. Buat macam mana? Sebab kaedah pemahaman itu tak sama antara kita dengan sahabat kerana sahabat jumpa Nabi, kita tak jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu wallahu a'lam. Ana nak bincang tentang Zahiri dengan kias, ta'lil, sadu zara'i, al-istislah. Ana berhasrat nak buat kelas maqasid syariah secara live Facebook lah. Sebab tajuk-tajuk macam ni memang masuk dalam tajuk maqasid syariah. Kan? Kalau orang tahu, ana ada tulis sebuah buku. Ni buku ni kan, buku maqasid syariah. Buku ni ana jelas panjang lebar dah semua ni. Ni konsep istislah, ta'lil. Dan buku ni dah jelas. Buku ni memang berat. Ada orang baca, dia kata tak faham. Kan? Kalau belajar, faham insyaAllah. Buku ni. Kan? Ana tulis ni untuk memudahkan orang faham konsep-konsep yang selalunya dibincang dalam usul fiqh dan juga maqasid syariah. Begitu Ana cadang nak bincang soalan daripada Ahmad Omar. Itu mungkin masa akan datang lah. Wallahu a'lam. Ada usul fiqh cara zahiri pun ada. Al-hadis banyak menggunakan kaedah usul fiqh cara zahiri. Ada pula kaedah zahirinya pula. Itu kita kena bincang lain lah. Kita kena buat satu kuliah usul fiqh cara mazhab zahiri. Macam mana? Boleh kita boleh bincang lah. Itu waktu lain lah. Wallahu a'lam. Betul. Memang tu asal dia bertemu dengan Dr. Rora. Dr. Rora bagi kaedah usul fiqh. Jadi bila dia dah tak boleh pergi hujah dengan Dr. Rora, bila Dr. Rora ke muka usul fiqh, dia buat satu lagi satu kesimpulan lain
Mana kita nak dahulukan antara usul fiqh dengan hadis Nabi sallam? Loh, apa pula? Dia Dr. Rora bukan cerita bercanggah Quran hadis. Bukan mendahulukan usul fiqh daripada Quran hadis. Dia menggunakan kaedah usul fiqh untuk memahami hadis dalam kaedah yang betul. Itu yang Dr. Rora ujah tu. Dia pergi simpulkan, oh kita dahulukan usul fiqh daripada Quran hadis. Itu pun dah salah dah. Itu pun cara dia fikir pun dah salah dah sebenarnya. Begitu. Wallahu a'lam. Kalau tak pakai Quran, tak pakai usul fiqh ni, jadi macam Khawarij lah. Jadi macam ISIS lah tafsir Quran. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa ukhrijuhum min haitsu akhrajukum min wal fitnatu asyaddu minal qatl. Ayat Quran tu. Kamu jumpa kafir, bunuh kat mana saja kamu jumpa. Nak kata macam mana? Tu yang saya kata, waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa ukhrijuhum min haitsu akhrajukum. Bunuh di mana saja kamu jumpa orang kafir. Quran sebut. Bunuh habis ni lah. Kalau tak ada usul fiqh, bunuh. Macam puak ISIS. Kalau zaman dulu Khawarij. Padahal ayat Quran tu ada kaedah usul fiqh kita kena faham. Al-ibrah bi umumil lafzi ma lam yakun lahu mu'arid wa illa fa khususus sabab. Itu kaedah dia. Kan? Satu nas itu dipaham umum lafaz selama mana tidak ada pertemuan. Jika ada pertemuan, maka kena tengok konteks yang khusus. Itu kaedah usul fiqh. Jadi kalau kata, kalau kita tu Quran hadis tanpa usul fiqh, boleh. Berarti jadi Khawarij. Boleh. Tapi jadi macam ISIS lah. Kalau zaman sekarang, zaman dulu Khawarij. Yang tu geng tak ada usul fiqh. Jadi ada kaedah usul fiqh dalam memahami Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu, wallahu a'lam. Tak ada nak Dr. Rora dengan Dr. Muhaib Khali ni, Ustaz Muhaib Khali ni, ana harap biar dapat natijah yang baik. Kan? Ustaz Muhaib Khali dia kena hormat tradisi-tradisi ilmu. Kalau dia tak faham, kalau dia tak belajar, dia tak boleh kata benda tu tak betul. Tak boleh. Dia kena pergi belajar. Macam orang belajar mantik ni haram. Sebab apa haram? Dia tak pandai. Kalau kita tak pandai, jangan nak kata haram. Belajarlah dulu. Belajar. Bila kita faham betul-betul, nak kritik atas kita faham. Jangan kita kritik benda kita tak faham. Masalah sekarang, bila dia cakap lagu tu, nampak sangat tak tahu. Sebab base, asal pun tak clear dah. Boleh letak dahulukan usul fiqh berbanding Quran hadis. Tu nampak sangat tak tahu. Nampak sangat. Kalau orang cakap lagu tu, nampak tak tahu lah tu. Kalau orang tahu, dia tak cakap lagu tu. Dia takkan cakap lagu tu. Gitu. Wallahualam. Kita faham dulu tradisi ilmu tu. Lepas tu nak kritik, tafadhal lah. Tak ada apa pun. Dia bukan salah nak kritik. Imam Syafi'i tu orang kritik. Imam Nawawi, murid ulama dalam mazhab Syafi'i. Dia mujtahid mazhab. Kan? Mujtahid ni banyak kategori sebenarnya. Itu kita tak bincang lah pada hari ni. Anda rasa tak penting tajuk tu. Dia ada mujtahid mutlak. Dia ada mujtahid taklid. Ada mujtahid mazhab. Macam-macam nama lah. Tak larat nak bincang lah. Kan? Lepas tu dia ada istilah dalam fiqh. Antara mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanafi lain. Dalam mazhab Syafi'i ada istilah dalam mazhab Hanafi ada istilah sahibain. Apa benda sahibain? Kan? Kalau dalam mazhab Syafi'i ni ada istilah pertemuan dari Imam Ramli dengan Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Macam mana debat tu? Ada tu. Besar tu wacana-wacana. Qaul zahir macam mana? Kan? Qaul azhar pula macam mana? Istilah-istilah di dalam mazhab. Ada ulama yang dalam mazhab tu dia menjadi mujtahid dalam mazhab tu. Ada wacana tu. Imam mujtahid juga. Kan? Sebab itu tak senang sebenarnya. Dia banyak benda kena belajar. Tak larat nak mengaji. Kita tak berlambuk ulama-ulama tulis. Kita boleh kata buat remeh-remeh lagu tu. Ya tak betul lagu tu. Tak betul begitu. Wallahualam. Mazhab Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah, Imam Malik lebih awal pada Syafi'i, dia mengajar tu sebut kaedah-kaedah dah. Dia sebut kaedah. Sebab tu ada orang belajar furu'ul masail. Itu ada kaedah orang panggil furu'ul masail. Segala masalah-masalah tu dia ikut, dia sebut. Bila orang tanya hukum ni macam mana? Halal, haram. Dia bagi hujah 1, hujah 2, hujah 3, hujah. Dia bagi hujah tu. Murid Imam Malik, murid Imam Abu Hanifah, dia faham ni kaedah, dia pun tulis kitab. Itu yang jadi usul fiqh dalam mazhab tu. Syafi'i dia tulis sendiri. Buat lagu mana dia rajin tulis, dia tulis. Imam Maliki, Imam Abu Hanifah dia tak tulis. Dia tak tulis kaedah usul fiqh tu. Tapi dia mengajar. Bila mengajar, murid dia tulis. Jadi kaedah usul fiqh tu kita boleh faham, kita boleh tahu kaedah usul fiqh dalam mazhab Maliki ni melalui ulama-ulama mazhab Maliki. Sebab mereka ini mendengar kaedah usul fiqh daripada Imam Malik. Sebab murid pada Imam Malik gitu. Syafi'i tak dia tulis sendiri. Buat lagu mana dia rajin. Itulah. Bukan kata dia tak ada kaedah usul. Ada. Cuma dia tak tulis. Jadi yang kita sebut tadi kan tadwin, menulis.
Ilmu ni bukan mesti menulis. Berapa banyak ilmu yang kita nak cerita-cerita ni bukan berdasar dan tulisan. Berasal pada riwayat-riwayat. Hadis Nabi SAW, start zaman Nabi sampai Imam Bukhari. Berapa banyak je hadis orang tulis. Tapi apa yang diriwayatkan Imam Bukhari tu kadang-kadang tidak diceritakan oleh Imam Malik sebagai contoh. Tapi macam mana ilmu tu ada? Cerita-cerita. Ni, riwayat, sanad. Begitu juga Imam Malik, begitu juga Imam Abu Hanifah. Dia mengajar, dia sebut dah kaedah-kaedah fiqh tu. Tapi dia tak tulis. Murid dia lah tulis. Itu jadi kita boleh faham manhaj ataupun kaedah usul dalam mazhab Hanafi dan juga mazhab Maliki. Syafi'i terlebih rajin. Zaman hidup dia tulis dah. Yalah dia tulis pun atas permintaan Abdul Rahman bin Mahdi, seorang ulama hadis pada zaman beliau. Wallahu a'lam. Boleh, tak ada. Benda tu memang boleh berlaku. Imam Bukhari nak ada mazhab dia sendiri. Tafadhal, tak ada apa pun. Cuma sejauh mana orang nak iktiraf, tu je lah. Kritikan tu berlaku. Imam Abu Hanifah dikritik oleh Imam Al-Lais. Mati Imam Abu Hanifah tu siap doa lagi. Alhamdulillahilladzi anqadha, alhamdulillahilladzi amata ma yanqudha ural islami urwatan. Ulama pada zaman tu, mujtahid zaman tu. Ada ulama mujtahid pada zaman Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah meninggal dunia, mati. Dia kata alhamdulillah yang telah Allah Taala telah mematikan ulama, yang mematikan orang yang telah membuang Islam satu persatu. Imam Abu Hanifah tu orang kritik. Sebab tu mengiktiraf itu. Siapa nak iktiraf? Ulama ulama hebat jugalah. Kan? Macam Imam Imam Abu Hanifah, dia ada murid Imam Muhammad Syaibani, Imam Abu Yusuf. Itu yang membina bangunan mazhab Hanafi. Tapi siapa yang iktiraf dia orang ni? Imam Syafi'i iktiraf. Bahkan pergi ngaji pula dengan Imam Abu Yusuf. Nampak? Jadi seorang imam mengiktiraf imam yang lain. Itu jadi mazhab tu. Imam Bukhari, orang nak iktiraf sebagai mazhab. Tafadhal, tak ada apa pun. Mari mujtahid lah kata, okey kita iktiraf mazhab Al-Imam Al-Bukhari. Tafadhal, tak ada apa pun, tak ada masalah apa pun. Kan? Cuma kita tak tahu apa kaedah usul fiqh mazhab Al-Imam Al-Bukhari. Tengoklah tulisan-tulisan ulama. Ada kitab dia. Mana kitab? Ni. Kitab usul mazhab Imam Bukhari. Ada kitab. Ada photostat ni. Ada kitab. Mana photostat berapa banyak? Tak. Ada. Cuma sejauh mana orang nak iktiraf tu je lah. Tak ada apa pun. Wallahu a'lam. Tak sama mazhab Ahmad bin Hanbal Zahiri lain. Kenapa Qardawi menerima mazhab Syiah dalam fiqh? Perbezaan Ahmad bin Hanbal dengan Zahiri lain. Ahmad bin Hanbal masih ada maqasid. Dia mesti pergi lagi konsep ta'lil, ada wacana tentang al-manat. Zahiri tak ada. Dia tak ada konsep maqasid, ta'lil dia tak ada. Tu bezalah antaranya, tapi banyak hadis dhaif apabila bertembur dengan qiyas contoh. Mana nak dahulukan? Qiyas ke, kesimpulan daripada qiyas ke, ataupun hadis dhaif contoh. Hadis dhaif tu lah kategori macam mana? Kalau Zahiri tolak awal-awal dah. Dia tak ada timbul nak bercanggah tak bercanggah. Hambali ada lagi debat bercanggah dengan qiyas ataupun tidak. Itu pun antara kaedah-kaedah yang berbeza antara mazhab Hambali dengan Zahiri gitu. Qardawi menerima mazhab Syiah dalam fiqh. Tak kot, dia bukan terima Syiah mazhab fiqh. Dia meraihkan kewujudan Syiah. Maka timbullah Taqribul Mazahib. Kena baca buku dia Taqribul Mazahib. Dia tak mengiktiraf pun mazhab Syiah tu tak. Tetapi dia nak takrib antara Sunni dengan Syiah. Tak sama tu. Kaedah usul fiqh tak bercanggah dengan maqasid. Kalau Syafi'i, manhaj usul fiqh dia ada manhaj maqasid syariah ikut cara Syafi'i. Takkan bercanggah. Kalau bercanggah pun usul fiqh cara Syafi'i bercanggah maqasid cara Hambali. Tu mungkin boleh berlaku. Kan? Boleh berlaku lah. Maka di situ lah timbul konsep nak al-jam'u wa taufiq ke, himpun dan kita selaraskan, ataupun kita nak terima salah satu daripada dua. Itu terpulang lah atas kaedah masing-masing lah. Gitu lah. Allahu'alam. Tak tahulah dungu tak dungu anak. Dungu ni macam bongok. Dia bukan bongok. Falasi ni salah. Logik tapi salah. Nampak betul tapi tak betul sebenarnya kan. Kelihatannya betul. Al-Imam Ibn Taymiyah manhaj usulnya Hambali.
manhaj usul dia adalah Hambali. Di samping dia juga berijtihad dan mencipta beberapa kaedah usul tersendiri. Maksudnya dia sendiri tu, dia macam Imam Nawawi lah. Dia tu macam Al-Imam An-Nawawi. Kalau Syafi'i ni macam Imam Nawawi. Dia guna usul cara Syafi'i, tapi beberapa part dia guna usul cara dia sendiri. Kan? Dia mencipta usul dia sendiri. Lepas tu dia sebab itu kerana ada fatwa-fatwa dia selaras dengan mazhab lain. Maka demikianlah Al-Imam Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah ni memang mazhab Hambali. Tetapi kadang-kadang ada beberapa part dia berijtihad sendiri. Dia menggunakan usul dia sendiri. Wallahu a'lam. Untuk amalan sendiri boleh lah. Kalau untuk nak berfatwa kepada masyarakat tak boleh. Kan? Kita ni belajar banyak mazhab contoh. Belajar. Lepas tu kita ada belajar pula kaedah tarjih di antara mazhab-mazhab. Kan? Kita ada dipanggil fiqh muqaranah. Kita belajar fiqh muqaranah. Pandangan satu, pandangan dua, hujah satu, hujah dua. Kan? Lepas tu kita tengok, sedap pandangan A ni. Padahal aku ni orang mazhab B. Kita nak pakai. Untuk kita tafadhal. Tak ada apa pun. Kita nak fatwa pada orang. Tak boleh. Tapi kita nak cerita sebagai maklumat ilmu. Tak apa. Kan? Mari seorang tak apa nak cerdik ni. Ustaz ni gini kita pun, kau pakai mazhab Nafi. Syafi'i tak boleh pakai. Tak boleh lagu tu. Tak boleh lagu tu. Tapi kalau orang mengaji lain. Orang yang pemahaman dia tinggi. Kita sebut mazhab satu, mazhab dua, mazhab tiga. Dia nilai sendirilah. Tafadhal. Tak apalah. Gitu. Wallahualam. Sedangkan cara metodologi yang prinsip faham wahyu pula adalah dari akal yang betul. Perintah menggunakan akal dengan betul difaham Al-Quran. Ya. Dia akal. Akal lah. Tapi akal itu terikat dengan panduan. Jadi panduan tu usul fiqh lah. Macam tu kan. Wallahualam. Ada orang mendakwa Imam Syafi'i terpengaruh dengan Greek. Ada orang mendakwa. Ada satu tesis anak baca. Anak tak ingat. Tesis kat mana. Lama dah anda baca dalam 5-6 tahun lepas. Sebab kaedah yang dibuat oleh Al-Imam Syafi'i itu serupa dengan mantik Aristotle. Al-amru yadullu ala al-wujub. Suruhan merujuk pada wajib. Aqimus salah amru. Dirikan olehmu sembahyang adalah suruhan. Maka mendirikan sembahyang adalah wajib. Kan? Dia macam mantik Aristotle. Jadi di situ ada orang dakwa bahawasanya Imam Syafi'i kemungkinan terpengaruh dengan falsafah Greek. Ada orang dakwa lah. Tapi semua itu dakwaan yang tidak mempunyai sebarang sandaran. Dakwaan dia. Ada orang dakwa je gitu. Wallahualam. Sebab kalau Imam Syafi'i dia terpengaruh dengan falsafah Aristotle, kita timbul persoalan dalam sejarah orang Islam, sejak bila buku-buku Yunan diterjemah dalam bahasa Arab? Dia era kemudian, era Abbasiyah, Baitul Hikmah. Kan? Ishaq bin Hunain, seorang Yahudi yang boleh bercakap Arab, yang dia mahir bahasa Arab, mahir bahasa Yunan, dia yang pemula menterjemah buku-buku Yunan, Greek kepada Arab. Imam Syafi'i lagi awal. Jadi bermaksud di situ kita akan nampak Imam Syafi'i tidak terpengaruh dengan Greek. Sebab kalau dia terpengaruh Greek, mesti dia boleh baca buku Yunan. Kecuali kalau kita berjaya buktikan yang Imam Syafi'i itu boleh berbahasa Greek. Tak ada bukti pun, tak ada satu bukti pun menggambarkan Imam Syafi'i boleh bahasa Greek. Tak ada. Jadi di situ nampak kesamaan bukan mesti datang daripada situ. Awak macam mana mungkin rasa orang cerdik akan jumpa kaedah tu. Wallahualam. Okey, habis. Dan soalan lain yang timbul pula, apakah penjarakan saf itu sunnah atau inovasi baru? Okey. Ada 2-3 pengujahan. Yang pertama, bila kita timbul, kita penjarakan saf, kan? Apakah ini satu inovasi baru? Kita nak kata inovasi baru tak boleh. Sebab apa? Sebab inovasi baru dalam tajuk bid'ah itu tasyrik. Padahal dalam isu ni lah tanzil. Dalam usul fiqh, dia ada 2 perkara penting. Dia panggil tasyrik, satu lagi dia panggil tanzil. Tasyrik pensyariatan, tanzil ni pelaksanaan. 2 tajuk tak sama. Ni mazhab 4 semua bahas benda macam ni. Kita buat misal contoh.
Allah Ta'ala kata, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydihuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah. Pencuri lelaki perempuan sampai kesaran, potong tangan. Quran sebut. Syariatnya begitu. Tapi, pernah tak kita fikir, bila timbul isu pelaksanaan hukum potong tangan, itu tajuk kedua dah. Bila orang tidak melaksanakan hukuman potong tangan, tidak bermakna dia tolak syariat. Tak. Dia mengakui syariat itu wajib. Tetapi, apabila sesuatu syariat nak dilaksanakan, dia mesti ada syarat-syarat dia. Kita nak pergi ibadat haji, ada syarat dia. Man istata'a ilaihi sabila. Mesti ada kemampuan untuk sampai ke Mekah. Kan? Sekarang ni tak ada kemampuan. Duit tak ada. Kita pergi juga. Itu dah tak syariah. Jadi pergi ibadat haji itu boleh jadi syariah. Dan boleh jadi tidak syariah. Bila dia syariah? Apabila pergi cukup syarat. Tiba-tiba tak cukup syarat. Maka tak jadi syariah lah. Kan? Apa lagi? Hukum melaksanakan hukum potong tangan. Quran sebut syariat. Itu tasri'. Kita akui. Wajib. Tiba persoalan. Umar tak laksanakan pada tahun kebuluran. Yang tu bukan menafikan syariat. Tetapi tajuk tanzil isu pelaksanaan. Sekarang ni, ataupun dalam hadis lain. Nabi kata, tidak boleh kita potong tangan orang mencuri masa tengah perang. Tak boleh potong. Kan? Bermaksud, apakah Nabi Muhammad mengajar untuk menolak syariat? Tak. Nabi Muhammad bukan mengajar tolak syariat. Sebab Nabi cakap itu tanzil, isu tanzil. Tashri', tanzil. Alright. Yang dikatakan inovasi baru, sebut bid'ah itu, dalam tajuk tashri', bukan tanzil. Tashri'. Kita mengatakan, ini syariah. Ini yang diajar oleh Tuhan. Ini yang diajar oleh Nabi Muhammad SAW. Yang itu yang dikatakan sebagai inovasi baru, yang disebut sebagai bid'ah dolalah itu. Sekarang ni, dia bukan orang kata, oh ini ajaran Nabi. Tak, yang kita sebut ni tanzil. Isu COVID-19. Kalau tak ada COVID, tak ada siapa pun ajar suruh jarak sosial ni. Tak ada siapa pun ajar. Penjarakan sah. Tak ada siapa pun nak suruh. Tak ada. Bahkan suruh soft sama-sama. Tu yang kata Dr. Rora lah, Dr. Mazhar lah, apa, Majlis Fatwa apa tu. Dia bukan kata ini syariat baru ni. Inilah cara pemahaman teks Islam yang baru. Tak, dia tak kata lagu tu pun. Semua cakap sebab apa? Ini masalah COVID-19. Yang mana segi kajian kedoktoran mengatakan kalau kita dekat-dekat ni mudah nak kena. Jadi kita elak awal-awal kita jauhkan sikit. Tu je. Itu asal dia. Jadi yang dikatakan inovasi baru itu, yang bid'ah dalalah itu, apabila kita mengatakan ia buah kategori tashri', bukan tanzil. Faham? Tapi yang diorang duk cakap ni, macam Dr. Rora bercakap, Dr. Mazhar cakap, isu sini tanzil, bukan isu tashri'. Nampak? Dia kena clear dua tajuk tu. Tashri', tanzil. Kena clear kan tu. Yalah, tak ngaji usul fiqh, takkan nak faham. Kalau ngaji usul fiqh, faham lah dua kaedah itu. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ada orang kata soft tu kita samakan wajib. Makanya bila datang COVID-19, kita jangan buat sembahyang jemaah. Mayang rumah masing-masing. Gitu. Dia ada tahap tau. Hukumnya ada tahap. Ada kaedah panggil la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Tak dapat semua, jangan tinggal semua. Jadi kita ni sembahyang jemaah. Nak sembahyang jemaah ni, imam mesti adil. Imam tu mesti adil. Adil ni bukan orang berarti keadilan. Bukan. Jadi katakan adil ni orang yang tak buat dosa kecil, tak buat dosa besar. Imam kena macam tu. Tapi bila kita pergi kat surau, semua tu fasik. Oh ni dosa ni, pernah buat dosa ni. Ni kita ada 3 orang. Kita ada tengok 3 orang ni. Kita ni sama-sama buat maksiat ni. Ni kita ni kaki maksiat. Ni pun aku pun kaki maksiat. Sebagai contoh lah kan. Jadi sembahyang jemaah tu nak buat tak nak buat ni. Sebab nak jadi sembahyang jemaah ni, imam tu mesti adil. Mesti dosa kecil, dosa besar tak buat ni. Tidak boleh fasik ni. Yang kita ni fasik belaka. Jadi la yutraku kulluhu la yudraku kulluhu. Tak dapat semua, jangan tinggal semua. Jadi tak apalah buat fasik tu. Sembahyang jemaah tu boleh berlaku. Berlakulah sembahyang jemaah tu. Sekarang ni sembahyang jemaah nak buat. Nak rapatkan saf tak boleh. Buatlah sembahyang saf tu tanpa rapatkan saf. Tu je lah. Kan? Itu pun berfaktorkan COVID-19. Bukan syariat baru. Orang yang kata bid'ah dolalah, bid'ah dolalah ni sebab bila mengatakan itu syariat baru. Yang tu dia katakan bid'ah dolalah. Tashri', dia bukan kategori tanzil. Yang orang duk berdebat ni, duk bincang ni, duk kata boleh-boleh ni, ulama Mesir, ulama Saudi, ulama mari sepakar Malaysia, ulama majlis fatwa, ulama lah apa tu, tanzil tu, bukan tashri' tu. Kena belajar kaedah tanzil, tashri' dalam usul fiqh. Yang tu dulu. Wallahu a'lam. Okey, ada lagi soalan?
Kita nak taklid mazhab orang, tak spesifik mujtahid. Dia taklid kepada mazhab orang ni dua. Yang pertama, alim. Alim dalam maksud dia menguasai usul fiqh mazhab orang tu dan dia mengetahui cara pendalilan mazhab itu. Dalil Quran macam mana, kaedah pemahaman dia. Dia boleh taklid pada mazhab, satu. Yang keduanya, keperluan. Kita pergi ke Mekah ibadat haji sebagai contoh. Lepas tu, nak sentuh lelaki perempuan masa kita tawaf apa tu kan, itu batal wuduk. Kalau ikut Syafi'i, bersentuh tu kan. Kita nak taklid mazhab orang sebab keperluan. Boleh. Taklid kerana keperluan, taklid kerana kita faham perdebatan hujah. Alim lah. Bukan mesti jadi mujtahid. Kita tahu penghujahan tu pun dah okey dah. Gitu. Wallahu a'lam. Ada. Mereka bukan tidak terikat mazhab. Mereka ada kaedah usul fiqh mereka sendiri. Sebab tu kadang-kadang beberapa kaedah usul fiqh tu selarang dengan Syafi'i. Kadang-kadang beberapa kaedah usul fiqh tu selarang dengan Hambali. Macam tu. Jadi dia ambil kaedah-kaedah usul fiqh mazhab tertentu yang dia nak tu, dia buat satu mazhab dia sendiri. Gitu. Rojaklah sikit. Wallahu a'lam. Nabi je tak jadi isu usul fiqh sebab sumber hukum tu Nabi. Yang jadi isu mazhab-mazhab ni apabila Nabi dah tak ada, sahabat dah tak ada. Kita nak faham tu macam mana? Kalau ada Nabi, kita tanya Nabi. Nabi lagu mana? Nabi tak tahu, tanya Allah Ta'ala. Tanya terus, senang. Sekarang ni, an-nusus mutanahiyah wal qadiyatu la tantahi. Itu kaedah dia. Nas tu dah habis dah. Tapi isu-isu tak pernah habis. Nak faham teks tu, ada tafsiran 1, tafsiran 2, tafsiran 3. Nak tanya Allah Ta'ala, kita tidak Nabi. Nak tanya Nabi, Nabi wafat dah. Maka di situlah timbul kaedah memahami teks Quran hadis namanya usul fiqh. Jadi Nabi tak timbul lah isu usul fiqh. Kenapa nak usul fiqh? Sebab dia sumber hukum. Macam tu. Wallahu a'lam. Okey, habis dah. Wallahu a'lam. Solat jemaah bersama sesama pesakit COVID-19 yang masih pasti positif di pusat kuarantin, hospital sebagai perlu jarak atau berapa? Itu tanya pada doktor lah. Anda tak tahu. Kalau kita tanya doktor, doktor kata kalau sekiranya sama-sama sakit, duduk rapat-rapat tidak memberi implikasi lebih bahaya. Maka tak apalah duduk rapat-rapat. Tapi kalau sekiranya doktor kata orang yang sama-sama sakit pun dia kena jarak juga. Kan? Contoh, orang ni dah kena 5 hari. Dia 5 hari nanti, 5 hari lagi berbaki untuk dia nak sihat. Yang seorang lagi tu mungkin berbaki lagi 7 hari. Dia pergi duduk dengan kawan tu, last sekali 5 hari tu jadi lagi panjang. Contoh, tu kena jarak lah. Itu kena tanya nasihat doktor. Jangan tanya kita. Ustaz dia tak tahu waktu tu. Ustaz bila tanya kena jarak ke tidak, tajuk dia adalah memberi implikasi bahaya pada kesihatan ke tidak. Tu je. Doktor bagi cadangan, nak elak daripada bahaya kesihatan itu, jarakkan soft. Maka kita pun jarakkan soft. Gitu. Tak boleh duduk rapat kan. Kita timbul lah jarakkan soft sebab tak boleh duduk rapat tu. Gitu. Wallahu a'lam. Tu. Kalau apa ni tak pakai kaedah usul fiqh lah, semayang nak ke masjid itu pakai kasut lah kita. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi semayang pakai kasut. Kita tak pakai usul fiqh. Masjid sekarang kapek habis. Apa nak kotor lah masjid tu. Itu masalah tak guna usul fiqh lah tu. Apa tu penting kaedah usul fiqh. Wallahu a'lam. Okey, habislah. Ada soalan lain? Bismillah. Ada orang tanya buku ni. Buku ni hanya jual dekat online dia. Kan? Dia jual online lah buku ni. Kalau nak boleh WhatsAppkan lah. Anda post lah. Anda boleh post insyaAllah. Tak mahal, harga RM30. Harga RM30. Ada lagi ke? Kalau habis pun tak apa. Nanti anda bagi tahu pada penerbit. Minta penerbit postkan. Kalau nak hantar WhatsAppkan lah. Anda ada bagi nombor WhatsApp anda kat atas tu. WhatsApp. Lepas tu anda akan minta lah pihak
penerbit tolong postkan buku ni. Bagi alamat pun insya-Allah. Wallahu a'lam. Ini sebenarnya ringkasan daripada tesis master ana. Tesis master ana tebal, ana ringkaskan jadi buat buku macam nilah. Wallahu a'lam. Dia dalam hadis Nabi sallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sembahyang pakai kasut. Hatta dalam masjid. Sebab apa? Masjid pada zaman Nabi Muhammad sallam tanah. Tanah. Bahkan ada hadis Nabi Muhammad dan para sahabat sembahyang jemaah masing-masing pakai kasut, tengah-tengah duk sembahyang itu Nabi buka kasut. Bila Nabi buka kasut, sahabat Nabi sembahyang belakang pun buka kasut juga. Habis daripada sembahyang Nabi paling arah sahabat. Nabi tanya para sahabat, "Kenapa buka?" Dia orang katalah sebab tengok Nabi buka. Lalu Nabi kata, Jibril bagi tahu aku yang ada najis dekat kasut aku, sebab tu aku buka. Jadi Nabi buka tu bukan kerana semayang pakai kasut tu kena buka kasut, bukan. Nabi buka tu sebab najis. Bermaksud semayang itu sendiri pakai kasut. Itu sunnahnya. Kalau kita buka, hari tu ada kupas. Tu yang Abang Haji Mak Faisal tanya tu sebab dia ikuti kelas yang kuliah Hana pada pukul 3 petang tu. Anda baca kitab Nailul Autor tu. Kita dah baca dah satu tajuk tentang semayang pakai kasut. Nasnya kuat sembahyang pakai kasut. Itu kuat. Dianggap sebagai sunnah. Kita kata sunnah Nabi solat pakai kasut. Kita pun naik atas masjid surau kita. Masjid kampung kita, surau kampung kita ni kapek. Kita pun naik langkah pijak pakai kasut. Orang marah, "Mana boleh Syekh, kotor." Tak boleh sunnah Nabi. Yang ni masalah tak reti usul fiqh lah tu. Kalau orang belajar usul fiqh dia akan tahu. Sebab kaedah ada sebut selama mana tidak ada pertemuan. Pengajaran itu lihat pada umum lafaz selama mana tidak ada pertemuan. Jika ada pertemuan kena tengok pada konteks tertentu. Itu kaedah usul fiqh. Wallahu a'lam. Yang pertama, dia tak diwajibkan pergi. Yang kedua, dia pinjam ahlong. Ahlong ni akan memberi implikasi riba. Jadi dia buat ibadat tetapi dalam masa sama terjebak dengan benda-benda haram. Tak boleh lah. Kita nak pergi buat ibadat ni, ibadat haji ni nak bersih. 100% bersih. Jadi kita pergi ada terjebak dengan haram. Jadi tak bersih pula. Tak betul lah. Wallahu a'lam. Mengarut lah Ustaz ni Abdul kalau kata Nabi Sokopah tu mengarut. Kalau ada ustaz sebelum ni dok kata Nabi Muhammad SAW menyesal sebab tak jumpa Imam Ghazali. Itu pun dah kita kata mengarut. Kalau lagi kata Sokopah lagi mengarut lah. Lagi mengarut. Wallahu a'lam. Okey, ada lagi. Okey, saya rasa tak ada lekuk. Cukuplah. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala ada lagi. Betul. Ada orang komen perbincangan solat rapat atau jarak ni menunjukkan umat Islam tak pernah nak tahu beza isu penting atau tidak. Isu pecisan. Orang sibuk bincang isu besar, umat Islam sibuk isu kecil. Dr. Rora, dia jawab. Sebenarnya dia macam ni, dia bukan nak membincangkan sangat, dia pun bukan start bincang. Apabila ada pihak yang cuba nak merosakkan keadaan, apabila ada pihak pergi hujung, tak boleh kena rapat juga. Dia kena jawab lah. Jadi dia menjawab itu bukan sebab dia nak berbincang. Yang kita kena salahkan tu pokok jumuk tu. Pokok tak mengaji usul fiqh tu lah. Yang duk mengarut ni. Dia menyusahkan orang. Menyebabkan kita fikir benda lain terpaksa jawab dia. Kalau tak jawab nanti orang awam akan jadi masalah. Jadi terpaksa jawab. Tu je lah. Jadi, yalah apabila agama ni orang tengok di sudut jumut. Sebenarnya agama ni tak jumut. Kita tidak mempunyai tradisi ilmu yang baik menyebabkan kita jadi jumut. Mengaji Quran hadis tak mengaji usul fiqh. Tu jumut tu. Cuba mengaji usul fiqh. Cuba mengaji maqasid syariah. Tak jumut lah. Mengaji usulul hadis. Tak jumut lah. Cuba tengok. Orang-orang kalau mengaji usul fiqh kuat. Orang yang maqasid syariah dia kuat. Orang yang usulul hadis dia kuat. Dia tak bincang benda berepek. Dia betul-betul bincang benda yang boleh memajukan umat. Tapi jenis merepek-merepek duk cakap tak apa-apa ni cuba tengok. Standard pengajian dia lagu mana. Usul fiqh reti ke tak? Maqasid syariah reti ke tak? Usul hadis reti ke tak? Tu jadi punah tu.
Jadi merepek-merepek ni sebab puak-puak tidak mendalami beberapa tradisi-tradisi ilmu yang penting. Itu masalah besar. Wallah alam. Lepas tu kita kena jadi orang mengaji. Belajar. Kena sentiasa orang yang mengaji. Belajar dia, insya-Allah, kan? Insya-Allah akan jadi baiklah insya-Allah. Wallahu a'lam. Okey, ada lagi. Dia kalau orang tanya, kadang-kadang kat sini yang anda kupas tadi mungkin orang tanya kat awal tu. Jadi dia tak terkeluar kat sini, anda tak tahu. Jadi betul anda bagi nombor telefon anda tu. Tu nombor yang kat atas tu nombor telefon anda tu. Telefon WhatsApp ke nombor tu. Anda tengoklah soalan tu. Anda rasa tu lagi senang. Anda boleh tengok selalu. Kalau kat atas tu takut terlebih. Dia sampai kat bawah tu dia tak nampak dah soalan tu. Allahu a'lam. Tak ada kot. Okey, cukuplah kot. Cukuplah. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.